Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Sehat? Salam malam Isnin. Oke, so malam ni kita sembang-sembang open saja tajuk dia. Okey, tak ada tajuk khusus. Okey, cuma sebelum saya teruskan perbincangan, kalau sahabat-sahabat ada tengok video saya beberapa hari yang lepas, ada saya sentuh tentang judi Okey, tentang judi menggunakan TikTok live. Jadi ini satu perkara yang mungkin tak ramai yang perasan benda ni judi Sebab apa? Sebab dia orang main, kutip nama, nak masuk nama kena bayar, kena bagikan gift kena bagikan gift. Kemudian bila bagi gift, satu gift dia akan dapat satu nama. Kalau lagi banyak gift, lagi banyak nama. So nama itu akan di spin lah. Masukkan nama di spin, siapa yang menang dapatlah hadiah lah. Jadi mungkin ramai sebab bila saya tegur mereka sebenarnya mungkin tak perasan ataupun sengaja buat tak perasan ataupun mereka tak tahu, langsung tak tahu tentang hukum. Benda itu sebenarnya adalah haram. Itu adalah judi. Okey. Jadi ini perkara yang patut kita berikan peringatan kepada sahabat-sahabat kita yang terlibat, dan yang terlibat itu bukan non-Muslim. Yang terlibat itu adalah orang-orang Islam. Jadi ini satu perkara yang patut diberi teguran lah. Okey. Jadi kalau boleh sahabat-sahabat, selain daripada saya lah, ramai sahabat-sahabat yang tahu benda ni, dan sebab sekarang ni banyak, saya tak tahu kenapa asyik-asyik lalu dekat FYP saya je. Jadi satu hari itu saya masuklah. Saya masuk, tanya soalan, okey, kalau nak masuk nama macam mana? Oh, dia orang kata kena bagi hadiah, kena bagi gift. Okey. So saya tak bagi gift lah, cuma saya nak tanya-tanya je lah. Okey. Okey. Jadi lepas tu mereka pun kata, okey, nak nama kena hantar, kena bagi gift lah, kena bagi gift So lepas bagi gift, apa saya dapat? Okey, dia akan masukkan nama, kalau kita akan spin Okey, kita akan spin. So spin dapat hadiah lah. Oh, saya kata ni tak boleh lah, kalau macam ni tak boleh lah, ini haram. Okey, saya kata ni haram, ini judi. Mana judi? Kata dia tak ada apa pun. Ini kita kutip duit, dapat duit, kemudian kita bagi balik, apa judinya? Kutip duit, kemudian bagi duit balik, itulah namanya judi. Okey. Bukan judi dia setakat pergi tikam nombor ekor itu judi, tak. Itu memang jelas judi lah. Tapi perkara-perkara yang demikian juga adalah dianggap judi. Yang tak judi macam mana? Yang tak judi kalau sekiranya orang yang menganjurkan yang spin-spin tu dibuat secara percuma, tidak ada masalah lah. Dia ada duit banyak, dia nak bagi duit. Kemudian dia masukkan siapa-siapa yang join, nak masuk nama boleh nak masuk nama, tapi dia tak kena bayar apa-apa, dia tak perlu bagi gift. Okey, dia tak perlu bagi gift apa-apa. Okey, tapi secara sukarela dia nak bagi hadiah. Cuma dia nak pilih macam mana dia. Okey, dia buat spin contohnya. Dia spin lah, siapa yang keluar nama dia dapatlah hadiah tu, tanpa ada sebarang bentuk pembayaran. Okey, bila kita bayar satu benda, untuk mendapatkan satu benda, kalau jual beli jelas tak ada masalah, itu jelas Tapi kalau kita beli, kalau kita bayar sesuatu, kemudian sama ada dapat tak dapat tu, maknanya antara dapat tak dapat. Mungkin dapat, mungkin tak dapat. Maka itulah judi. Okey. Sebab bila kita beli satu benda, mesti wajib dapat benda yang kita beli. Okey. Kalau giveaway guna spin tidak ada masalah. Kalau kita orang tu beli barang, okey, bila dah beli barang, dia dapat barang tersebut, okey. Bila dapat barang tersebut, kemudian sama ada dia dapat tak dapat bila contoh dibuat spin dan sebagainya, macam Shopee lah, kita beli barang Shopee, lepas tu Shopee beli barang, kita dapat barang, okey, jual beli selesai. Kemudian ada satu bentuk insentif lah. Siapa yang spin dia dapat hadiah sebagainya, maka itu tidak masalah sebab dia berkait dengan jual beli dah sempurna, tidak ada masalah. Tapi kalau kita bayar sesuatu, okey, contohnya untuk spin, kemudian lepas tu tak dapat ataupun dapat, hatta dapat pun tak boleh, tetap juga dianggap sebagai judi dan diharamkan jadi kita kena berhati-hatilah. Okey, ramai yang tak tahu, dia kata oh ni cari rezeki halal, apa salahnya kita buat kerja kan. Kita buat kerja ni, saya kumpulkan nama orang, saya panggil orang semua sekali. Okey, lepas tu bila dapat duit saya bagi balik kan. Tak, itu adalah judi itu ada satu perkara yang haram. Okey, kutu tidak ada masalah kutu bukan judi sebab kutu ni dia mesti dapat. Bila kita dia adalah satu bentuk, bagi saya adalah satu bentuk apa dia panggil ta'awun. Maknanya
kita bersukarela membantu antara satu sama lain. Kita kutip, awak ni minggu ni dia dapat, kawan dia minggu depan orang lain dapat, maka orang mesti akan dapat giliran-giliran dia. Okey, tapi judi belum tentu dapat jadi sebab itulah dia anggap satu benda yang haram judi tidak boleh. Kalau kutu tidak masalah. Tapi yang mengutu mengutu dia menipu tak boleh. Yang menipu tak boleh lah, haram lah. Berdosalah masa time dia bukan main lah kan. Oh, dapat cepat dia dapat, minta cepat dapat. Okey, saya perlukan duit sebagainya. Maka kawan-kawan bagilah. Bagi laluan dia dapat dulu kan. Lepas dapat duit hilang. Itu haram lah. Sebab dia dah melanggar janji dia kan. Itu haram, tidak boleh lah. Okey, tapi kalau kita buat secara amanah, ini satu kaedah tolong membantu, dan sebab dia tidak ada riba, tidak ada bentuk lebih daripada apa yang kita dapat, kita bayar yang sama, jumlah yang sama. Okey, tidak ada masalah. Okey. Kalau giveaway guna spin tidak ada masalah. Kalau benda tu percuma, tidak melibatkan pembayaran. Okey, kalau melibatkan pembayaran, contoh anjuran program sukan. Ni pun banyak orang yang tak tahu ni. Kalau kita buat program sukan, kemudian kita kenakan bayaran, kenakan bayaran, dan daripada duit bayaran itulah dikumpul-kumpulkan, diberikan hadiah, maka itu adalah judi. Tidak boleh juga. Jadi kalau nak elakkan judi macam mana? Boleh kita anjurkan, tapi kita minta sponsor. Kita minta sponsor daripada luar, duit itu kita gunakan untuk pentadbiran lah contohnya. Atau duit itu untuk jadikan income, pendapatan, pendapatan bagi contohnya dia ada persatuan bola sepak contohnya kan. Persatuan bola sepak dia arrangekan perlawanan bola sepak, persahabatan sebagainya, tapi adakan hadiah. Jadi orang masuk bayar kerana nak main. Okey, tidak ada masalah. Tapi hadiah itu disediakan oleh pihak lain. Bukan pihak orang yang kutip duit. Sebab bila kutip duit, artinya orang masuk tu kerana dapat duit, antara duit yang dikumpul itu diberikan balik semula. Okey, itu adalah judi. Okey? Jadi tak boleh lah. Okey? Soalan tentang forex. Okey. Saya kalau boleh tak nak cerita pasal forex ni, tapi dah tanya, saya kena jawab lah. Forex haram, tidak ada setakat ni forex yang halal. Forex trading lah saya masukkan. Kalau forex yang halal adalah forex yang foreign exchange lah. Yang kita pergi dekat money changer, kita keluar, kita tukar duit terus dapat. Itu money changer, tidak ada masalah. Itu forex exchange lah yang sebenar, yang dihalalkan oleh hukum syarak. Okey, tapi kalau kita trading forex online, maka dia haram. Okey, mungkin sahabat-sahabat dah tahu pun haram, tapi masih lagi ramai yang berkeras mempertahankan dia adalah halal. Tak boleh. Kalau benda itu dah jelas ulama-ulama seluruh dunia mengatakan dia haram, maka haramlah hukumnya. Sebab ulama-ulama bukan mereka itu reka-reka hukum, bukan mereka itu dengki tengok kita pakai Lamborghini lah, pakai Mustang lah, apa pun dia tak. Mereka bukan dengki. Tak, mereka hanya menentukan hukum. Hukum ini berdasarkan pada kajian mereka tentang hadis-hadis, tentang ayat-ayat Quran dan sebagainya, barulah mereka menentukan hukum. Okey. Jadi dia adalah haram. Okey, kenapa haram? Okey. Walaupun Islamic account dia tetap haram. Okey. Ada orang kata, okey ustaz, sekarang kita ada forex yang Islamic account. Boleh Islamic account, dia tak ada riba. Okey, sebab apa? Sebab dia biasanya kalau yang konvensional yang bukan Islamic punya account, dia charge overnight charges, dia panggil swap kan. Okey, maka itu riba. Okey, sekarang ni Islamic account dah tak ada benda tu. Okey, fine, tak ada masalah. Kalau tak ada, okeylah, bab tu selepaslah. Okey, sekarang ni juga Islamic account dia kita tidak wajibkan kita pakai leverage. Okey, fine. Kalau memang tidak pakai leverage, tidak ada masalah lah. Okey, lepaslah bahagian tu. Okey, tapi ada satu lagi perkara yang sangat penting, yang sangat kritikal, yang tidak dipenuhi dalam trading forex ni. Apa dia? Okey, yang tak dipenuhi adalah dia tidak ada at-taqabud. Okey, maksud taqabud ni adalah penerimaan secara hakiki ataupun secara hukmi. Secara hakiki macam mana? Macam kita pergi dekat foreign exchange, kita pergi dekat money changer, kita bagi duit, katalah kita nak pergi US. Contoh kita nak pergi US, kita perlu duit US kan? Jadi kita bagi duit RM, kita kata nak duit kita nak beli duit USD sebanyak $1,000. Jadi kita pun bayar harga nilai dia sekarang ni contohnya lah 4,000 RM. Okey, kita pun bagi 4,000 RM, dia pun bagi $1,000. Secara terus, tidak ada penangguhan. Sebab
Sebab bila ada berlaku penangguhan maka tidak boleh, haram hukumnya. Okey, haram hukumnya sebab Nabi telah mensyaratkan jual beli barang-barang yang ada ribawi. Barang ribawi apa dia? Antaranya al-zahab bil-zahab, emas dengan emas. Al-fiddah bil-fiddah, perak dengan perak. Al-burru bil-burr, biji-bijian dengan biji-bijian pun sama juga barang ribawi. Kemudian ada asy-syair bil-syair, maknanya apa nama ni, bali dengan bali contohnya. Al-milh bil-milh, garam dengan garam. Garam termasuk juga barang ribawi contohnya. Jadi yadan biyadin kata Nabi, mestilah ada serahan yang dibuat secara serta-merta. La ni dia sebutkan maknanya kena bagi, kena ambil bagi duit RM, ambil duit ambil duit dolar, maka baru sah jual belinya. Kalau ditangguhkan maka tidak sah. Okey, kalau ditangguhkan tidak sah jual beli tersebut. Okey, sekejap. Ada panggilan. Sorry. Sekejap ya. Thank you. Sorry, ada ada anak hantar makanan sikit. Biasalah malam-malam kan. Okey, kita sambung. Baik, jadi dalam kenapa dia diharam? Kerana dia tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ulama yang letak ini Nabi meletakkan kalau barang-barang yang ribawi, contohnya emas dengan perak, perak dengan perak, semuanya itu dipanggil barang ribawi. Dan ulama juga bersepakat bahawa duit adalah barang ribawi. Okey, bila barang ribawi dia tertakluk pada syarat jual beli barang ribawi. Itu syarat yang diberikan, diletakkan oleh Nabi ya. Jadi kena ada penyerahan. Okey, kalau tidak berlaku penyerahan secara hakiki, bertukar tangan secara serta-merta, ulama juga menyebutkan bahawa boleh penerimaan itu dalam bentuk hukmi. Contohnya macam ni. Contohnya saya ada duit, saya nak beli duit dolar $1,000 dengan saya ada 4,000 RM. Saya pun telefon kepada money changer, "Encik ada tak duit $1,000 saya nak beli?" Okey, tapi saya tak boleh ambil sekarang. Okey, saya tak boleh ambil sekarang sebab saya sibuk sekarang ni, adik saya pun payah nak pergi, banjir dan sebagainya, contohnya lah. Okey, saya bayar in sekarang, encik simpan duit saya. Duit tu dah ada, secara umum dah ada dan dia tidak akan berikan pada sesiapa, tetapi secara hukumnya dia adalah milik kita dan kita boleh ambil bila-bila masa. Sama juga macam jual beli emas. Jual beli emas sepatutnya dia memang kena ada maknanya kena ada at-taqabud serta-merta. Tapi macam kita beli emas sekarang, contohnya dekat public gold, contoh kita beli emas, kita dah beli, dah bayar duit, tapi emas kita tak ambil. Tapi tidak mengapa. Dari sudut hukumnya itu dipanggil at-taqabud secara hukmi. Hukumnya kita dah ada memiliki emas tersebut. Cuma kita tak ambil saja lagi. Tak ambil saja. Dia itu memang hak kita. Kita boleh ambil anytime, maka itu juga dipanggil boleh taqabud secara hukumnya, boleh. Okey, sebab tu kita tengok quantum meter pun sama. Quantum meter pun sama. Artinya kalau kita beli emas, kita tak dapat emas terus. Tapi kalau kita nak ambil emas, boleh ambil bila-bila masa. Sebab itu sudah menjadi hak milik kita. Okey, itu tidak mengapa. Ada taqabud. Jadi, isu yang berlaku pada forex ini, forex trading, dia tidak berlaku macam tu. Dia tidak berlaku sebegitu. Kita beli, contohnya, katalah kita dah masukkan deposit dalam akaun kita dekat mana-mana lah, ICM ke, dekat mana-mana lah apa nama ni, kita punya apa dia panggil broker. Masukkan duit deposit, kemudian deposit tu dia automatically dia akan tukar direct kepada USD. Daripada USD lah kita boleh trade, kita boleh beli apa-apa currency. Katalah kita beli GBP. Baik, sekarang ni dengan ada 1000 GBP, katalah kita mula trade dengan $100. Dan kita tak ambil average sebab kita tak ambil leverage sebab leverage itu adalah satu bentuk pinjaman, walaupun ramai kata itu adalah facility. Facility apa nama pun kita sebut, dia tetap adalah pinjaman sebab kita kena bayar balik. Bayar balik tu maksud apa dia? Bukan bayar balik begini. Bila kita beli, contoh kita masuk trade $100, kemudian ada peningkatan. Kita untung katalah dia naik beberapa pips, contohnya kita nilai duit sekarang sudah jadi 110 contohnya. 110. Kalau kita pakai duit kita sendiri tidak ada masalah. Kita dapat baliklah 110 tu. Sebab itu duit kita. Tapi kalau kita guna leverage, artinya contohnya 10 daripada $100 kita trade $1,000 sebab kita ada 10 kali ganda contohnya.
Artinya 10,000. Jadi jadi kita dapat bila kita trade $1,000, katalah untung jadi nilai dia naik, okey berapa pip jadi $1,100. Okey, yang boleh keluar yang mana? Yang boleh kita keluar hanyalah keuntungan tersebut. Okey, yang asalnya yang gandaan-gandaan tu leverage itu kena kembalikan balik kepada broker sebab kita tak boleh keluarkan semua yang apa nama ni 10,000 tu. Okey, yang kita cuma boleh keluar hak milik kita yang sebenar, duit kita yang sebenar. Baik, sebab tu leverage tidak dibenarkan sebab dia ada interest dan sebagainya. Okey. Baik. Sekarang ni berbalik kepada takabut tadi, penerimaan itu tadi, penerimaan itu tidak wujud dalam jual beli yang berlaku dalam apa forex trading. Kenapa? Kerana bila kita beli, contohnya saya ada USD, katalah saya mulakan trading dengan 100 USD. Bila 100 USD, katalah saya boleh beli cuma tak banyak lah, mungkin separuh daripada itu untuk beli GBP. Okey, saya ada $100, saya trade $100, tak apalah untung satu pip, mungkin dapat makan $1, $2 macam tu pun tak kisah. Sebab saya tak nak guna leverage untuk elakkan daripada berlaku haram. Contohnya. Baik. Jadi bila saya beli saya beli GBP, maka saya pun dapat GBP dalam adalah dekat-dekat tu bila saya buka open trade, bila open buy, contoh kita buy. Okey, bila buy saja dia adalah nampak katalah 50 GBP. Ada kat situ. Okey, ada GBP. Cuma persoalannya sekarang bila kita beli barang-barang ribawi, dia kena menerima barang tersebut secara sama ada fizikal, hakiki ataupun secara hukumi. Secara hukumi maksudnya apa dia? Maksudnya bila kita beli, kita kena dapat GBP yang sebenar. Maksudnya kita kena dapat GBP seperti mana berlaku dalam kripto. Contohnya bila kita beli kripto itu dimasukkan ke dalam wallet kita. Bila masuk dalam wallet, maka kita boleh guna duit tersebut. Bahkan hari ini ada beberapa hotel, bahkan banyak juga hotel-hotel yang telah pun menerima bayaran dalam bentuk kripto. Okey, sebab saya tengok hari ni video ada sahabat kita tunjukkan dia bayar hotel dengan kripto. Artinya duit yang kripto yang dibeli itu adalah milik dia yang sempurna. Tapi sekarang ni kalau contohnya kita ada GBP 50 GBP, sebab kita beli GBP dengan $100 tadi kita dapat 50 GBP. Persoalannya sekarang, boleh tak guna GBP yang sama yang kita beli yang ada dekat platform tu untuk kita membuat pembayaran hotel dan sebagainya? Boleh tak? Jawapannya tak boleh. Macam mana nak buat pembayaran? Kita kena close the trade, close dia punya deal. Okey, dekat platform, close dulu. Kalau untung-untunglah, kalau rugi-rugilah, kita keluar balik dan kita dapat dekat RM, baru kita boleh guna duit tu. Jadi maksudnya penjualan itu tidak sempurna, tak cukup syarat. Dia tidak memiliki yang sebenar apa yang kita beli. GBP yang kita beli tidak dapat kita miliki secara hakiki ataupun secara hukumi macam saya sebutkan. Itulah sebabnya kenapa forex trading ini haram, sebab dia tidak mencukupi ataupun melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak sah jual beli. Bila tak sah jual beli, maka jadi haramlah jual beli tersebut. Jadi hasil yang diperolehi daripada forex trading semuanya adalah haram. Okey, macam mana nak islamkan? Macam mana nak jadikan forex trading ini halal? Boleh. Syaratnya macam mana? Syaratnya broker kena sediakan duit yang sebenar. Okey, broker kena disediakan duit yang sebenar. Macam mana duit yang sebenar? Maksudnya kalau kita nak beli GBP itu memang ada dalam akaun broker. Jadi broker akan transfer duit GBP yang kita beli dalam wallet kita, dan lepas tu dia tak boleh nak force sale, dia tak akan ada MC, dan duit kita punya secara bebas, kita boleh buat apa saja yang kita nak dengan duit tersebut. Kalau ini boleh dibuat oleh broker, maka dia akan jadi Islamik lah. Tetapi sehingga itu berlaku, maka selagi itulah forex trading tetap kekal hukumnya haram. Okey? Wallahu a'lam bissawab. Okey? Okey, soalan seterusnya. Kalau contoh, okey, kita baca tadi. Right. Apa konsep forex itu? Okey, dah kita sebut tadi. Okey, dah sebutkan Right. Okey, banyak soalan ni. Okey, sekejap
Kalau banyak tertinggal lah soalan, tak apalah kalau soalan-soalan yang tidak jawab tu, sahabat-sahabat boleh tanya saya balik Okey, sebab saya nak scroll balik ni, tak jumpa dah kat mana saya berhenti tadi. Okey. Alright. Kenapa nak gaduh-gaduh? Tak perlu gaduh-gaduh. Okey, kenapa nak gaduh? Yang halal halal, yang haram haram, kan? Okey, mudah je ceritanya. Okey, yang forex trading tu memang haram dan ulama-ulama pun dah kata haram. So kenapa nak dihalalkan lagi, kan? So yang haram-haram lah, terimalah hakikat. Carilah rezeki-rezeki yang lain, yang insya-Allah banyak lagi yang halal. Okey. Quantum metal halal insya-Allah. Boleh kalau siapa nak beli emas, boleh beli quantum metal. Okey, insya-Allah halal. Okey. Royal Q pun alhamdulillah insya-Allah halal, tidak ada masalah tidak ada masalah. Okey, jangan punya. Okey, sekarang ni okey saya jawab mana tadi. Konsep forex tu halal, saya dah jelaskan tentang forex. Okey, jelas haram. Okey, dah jelas. Okey. Okey, dah suka pula aku kaitkan okey. Alright. Tak apa. Okey, advice untuk semangat untuk bekerja. Okey. Ini satu apa nama ni, satu yang baguslah. Saya boleh kongsi sikit-sikit lah, sebab saya pun dah bekerja lama. Dah dekat 30 tahun lah. Start umur 20 tahun lebih dah mula kerja, start umur 23, sekarang ni dah umur 58, 59 tahun ni. Okey, tahun depan nak pencen, so bolehlah bagi pandangan sikit tentang semangat untuk bekerja. Okey, semasa pelajar-pelajar saya mula-mula masuk, inilah antara pesan saya. Saya kata apa dalam bahasa Inggerisnya? Sincerity guarantees success. Okey, keikhlasan itu boleh menjamin kejayaan seseorang dalam hidup dia. Dalam apa saja dia buat, sincerity is very important. Okey, ikhlas dulu, buat lillahi ta'ala. Okey, kalau buat lillahi ta'ala, sebab apa? Sebab bila kita buat lillahi ta'ala, yang memerhati kita, yang melihat kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan manusia, bukan bos kita. Okey, setiap apa yang kita buat, kita yakin Allah Ta'ala sedang memerhatikan kita. Rezeki yang kita dapat juga Allah Ta'ala yang berikan kepada kita. So, kita kerja dengan sungguh-sungguh lah. Okey. Macam mana kita boleh kata apa sincerity ke apa namanya, keikhlasan itu boleh memberikan kejayaan kepada kita? Sebab simple je. Kalau kita bekerja kerana Allah, artinya kita bukan kerja kerana bos. Biasanya orang jadi malas bila sebab dia kerja kerana bos dia. Bila bos dia tak ada, dia pun hilang semangat nak kerja. Bila bos ada, wah bukan main semangat bekerja, kan. Jadi kalau kita hilangkan bos daripada pandangan kita, maknanya kita hanya nampak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, kita bekerja kerana Allah Ta'ala. Okey, kita niat daripada awal, turun daripada awal pagi, ya Allah, aku pergi kerja ni kerana-Mu ya Allah, kerana mencari redha-Mu ya Allah, memudahkan segala urusan. Kita pergi tu dalam perjalanan pun dikira ibadah kepada Allah SWT. Kita bekerja, kita tak kisah bos ada ke tak ada pun, kerja sama je, kualiti kerja kita sama, komitmen kita sama. Kenapa? Yang memerhatikan kita adalah Allah SWT. Jadi bila kita buat macam tu, dalam apa saja kerja yang kita buat, kerja kita jadi bagus. Okey, bila kerja kita jadi bagus, bos akan tengok. Walaupun kita tak niat untuk dia, tapi bos akan tengok, orang keliling kita akan tengok kita kerja dengan penuh komitmen, tak curi tulang, kerja dengan betul, buat dengan betul, dengan sempurna, kan? Kalau kita kerja di pejabat, orang datang layan dengan senyuman, buat kerja secepat mungkin, tidak tangguh-tangguh. Jadi bila kita kerja kerana Allah, jadi Allah Ta'ala pandai-pandailah Allah Ta'ala untuk meletakkan kita kat mana, kan. Jadi itulah sebenarnya yang menjadi motivasi utama bagi saya. Kita buat bukan kerana manusia, kita buat kerana Allah SWT. Jadi bila kita buat kerana Allah Ta'ala akan bantu kita, insyaAllah. Itu di antaranya lah. Selain daripada itu juga, kita kena set kita punya goals lah. Okay, itu paling kuat lah. Itu motivasi paling kuat yang kita buat kerana Allah Ta'ala. Tapi sebagai manusia, kita perlu juga benda yang kita nampak depan mata kita. Okay, saya bekerja, saya set goals lah. Mana goal kita dalam tahun sekian-sekian, kita nak capai. Okey, contohnya kalau kita nak naik pangkat, tempoh berapa lama kita naik pangkat. Contohnya kita set macam tu dan kita bekerja kat arah tu. Saya banyak baca buku-buku motivasi, mereka menyebutkan bahawa kita perlu ada dreams dalam kehidupan kita. Maknanya kita set the dream. Contohnya kita nak naik pangkat berapa tahun, tempoh berapa tahun. Contohnya kalau kita berniaga, berapa tahun kita nak jadi jutawan. Kita set, katalah 10 tahun kita nak jadi jutawan. So, kita ada dream kita. Dream itulah yang kita kejar. Itu dunia lah. Itu dunia. Tadi untuk akhirat. Tadi ini dunia pula, kita kena set.
Sebab everything start from a dream. Kalau kita kata apa saja kejayaan yang dicapai oleh setiap orang ada atas dunia dia mula daripada impian dia. Impian dia contohnya nak jadi jutawan. Bila nak jadi jutawan? Berapa tahun lagi? Set berapa, kalau boleh letakkan date. Berapa bulan nak jadi jutawan. So bila kita ada set apa nama ni, kita punya kita punya target, okey. Impian kita, dan bila kita nak capai maka kita akan berusaha untuk memenuhi. Macam mana nak sampai ke situ? Kita kena buat planning lah. Lepas tu kita buat planning dan kita nampak goals, kalau boleh dream kita sentiasa tengok. Saya nak share satu kisah yang menarik lah tentang dream ya, tentang dream ya. Saya baca satu buku cerita tentang seorang perempuan lah. Dan bukan ini saja, banyak lagi cerita-cerita dalam istilah motivasi dia sebutkan sebagai law of attraction. Law of attraction bagi saya nampak dalam Islamic punya perspektif, dia melihat sebagai satu doa sebenarnya, law of attractive. Jadi satu benda yang kita selalu sebut, kita selalu tengok, selalu kita harap-harapkan, selalu kita doa dalam hati, contohnya dia boleh menjadi kenyataan. Dan saya buat contoh ini satu buku yang saya baca. Ceritanya seorang perempuan ni bukan Islam, ini bukan cerita orang Islam. Orang bukan Islam, dia bekerja dekat bank. Dia ni single mother lah. Dia dah bercerai dengan suami dia, tapi mungkin ada masalah dengan suami dia. So dia pun berjanji tak akan kahwin lagi. Dia pun rasa tak nak kahwin. Jadi dia kata kalau aku kahwin pun memang aku akan letak syarat yang ketat, yang luar biasa lah. Yang kalau boleh memang tak ada orang yang boleh capai benda tu, supaya aku tak boleh kahwin. Dia letak syarat macam tu seorang perempuan ni. So satu hari dia pun dengan dia tim-tim yang single mothers ni, okey, yang ibu-ibu tunggal ni, dia pergi berkelah lah. Jadi semua ni memang dah patah semangat, dah tak nak kahwin lagi. Sebab apa? Frust dengan suami dia layan dengan keadaan yang tidak baik kan. Dia masing-masing dah tak ada langsung niat nak kahwin dah. Jadi cuma dia kata okey, kalau sekiranya kamu dapat seorang suami yang betul-betul hebat, yang luar biasa, nak tak kamu kahwin. Kata kalau boleh macam tu bolehlah. Mungkin aku akan tukar pandangan lah, mungkin aku akan kahwin jugalah kan. One day dia pun masing-masing duduklah tulis. Dia nak suruh supaya dia tak boleh kahwin. So dia letak macam-macam. Masing-masing tulis lah. Satu yang mesti super rich, mesti contoh billionaire lah, contohnya memang yang sangat handsome lah, handsome paling cantik, yang paling handsome di dunia lah, yang paling terkenal lah. Contoh dia letak yang pelik-pelik lah supaya dia tak boleh kahwin. Sebab dia rasa dah tak percaya dengan dengan lelaki ni. Jadi kumpulan single mothers ni. Jadi satu perempuan ni dia kata okey, kalau sekiranya aku boleh kahwin dengan orang yang antaranya, dia fikir-fikir apa benda lah nak tulis. Tiba-tiba di tengah-tengah baring tu dia tengok kapal terbang lalu. Ada kapal terbang. Dia kata, dia tulis yang lain dah tulis dah. Dia kata, aku akan kahwin cuma bila lelaki itu mempunyai jet persendirian. Wah, memang kaya gila lah kan. Memang ada jet persendirian, ada kapal terbang sendiri. Okey. Baiklah, dia pun cerita, dia tulis lah, masa-masa tulis kan. Lepas tu pun dah selesai semua sekali, berkelah, dia pun balik lah. Okey, nak dijadikan cerita, satu hari ada seorang lelaki datang ke bank. Jadi perempuan ni kerja kat bank. Dia kerja kat bank. Okey, dia pun layan macam biasalah. Klien dia seorang pekerja yang baik, dia layanlah seorang lelaki ni. Kemudian entah macam mana, tiba-tiba mereka jatuh cinta pandang pertama. Love at first sight, pandang pertama. Jadi dipendekkan cerita, akhirnya mereka berkenalan, akhirnya tukar-tukar nombor telefon, akhirnya dia jatuh cinta, akhirnya mereka decide untuk kahwin. Tapi lelaki ni memang tak beritahu siapa dia. Akhirnya dipendekkan cerita, satu hari bila hari sebelum perkahwinan lah, dan dia pun jemput perempuan ni pergi datang ke rumah dia. So datang tiba-tiba, dia pun tak tahu naik apa, dia datang limousine yang besar, yang panjang kan. Perempuan itu dah terkejut besar lah. Okey, dah terkejut besar. Wow, Masya Allah. Kalau kita lah Masya Allah lah kan. Dia, oh my God. Dia pun memang tak itulah. Dia pun naiklah kereta tu. Driver dia beritahu, okey saya akan bawa puan ke tempat nama sebulan lah. Dia punya tunang lah. Dia masa tu kan, tunang. So dia pergi tengok, wah rumah dia macam istana tu lah. Rumah punya besar rumah dia kan. Jadi dia pun terkejut lah, dia tak tahu. Lepas tu dah borak-borak cerita tu, barulah dia bagi tahu bahawa bank itu adalah ayah dia punya. Bank tempat perempuan kerja tu ayah lelaki yang berkenalan dengan dia tu punya kan.
Lepas tu dipendekkan cerita lagi, akhirnya lepas kenalan dia tahulah. Lama-lama akhirnya dia kahwin lah. Bila kahwin satu hari dia pun kahwin, pergilah rumah yang sama, rumah besar istana tu. Lepas dah makan-makan semuanya, ayah dia tanya tau. Ayah dia tanya kepada yang anak dia, ada juga menantu dia perempuan tadi. Dia kata, "Dad, have you decided to go somewhere for honeymoon?" Kata dia. "Nak pergi honeymoon kat mana-mana tak?" Dia kata, "Kalau you nak, tu ada jet peribadi kat belakang rumah." Kat belakang rumah. Maknanya kat belakang rumah dia ada macam apa nama ni, macam dia panggil apa ni? Lapangan terbang lah lebih kurang kat situ macam tu. Ada kat situ. Jadi nak dipendekkan cerita, maksudnya dream come true lah. Walaupun benda tu nampak macam tak menasabah, tapi benda tu boleh dibuat oleh Allah SWT dengan syarat berdoa, nak sungguh-sungguh, minta sungguh-sungguh. Jadi begitu juga apa nama ni, banyak benda pun. Even saya pun dulu masa saya pada sekolah menengah pun, bila ustaz saya tanya, bila awak dah habis belajar, awak nak jadi apa? Awak nak buat apa? Saya kata saya tak nak berhenti, saya tak akan mudah belajar. Saya nak belajar setinggi mungkin. Itu saya punya dream. Itu cerita tentang masa sekolah menengah. Bila ustaz saya tanya. Saya kata nak belajar setinggi, masa tu tak tahulah PhD apa semua, tapi dalam kepala saya nak belajar setinggi mungkin. Saya letak dream saya, mesti sampai. Mesti sampai. Jadi alhamdulillah Allah Taala pun memudahkan, sebab hari-hari kita fikir macam tu. Hari fikir nak dapat PhD, hari fikir nak belajar setinggi mungkin. Jadi kita belajar sungguh-sungguh, akhirnya alhamdulillah Allah Taala bagi kejayaan. So ini sedikit motivasi lah untuk kita semua. Jadi letakkan dream yang tinggi. Okay, seperti mana dalam pepatah Inggeris sebutkan, if you maknanya target kita apa dia? Target kita adalah stars. Okay, shoot at the star. If you cannot shoot the star, then you shoot the moon. Tapi masih lagi tinggi kan? Letak kita punya impian itu setinggi mungkin. Jadi kalau kita tak dapat yang paling atas pun yang kita target, paling-paling di bawah pun at least kita dapat masih lagi tinggi kita punya target. Wallahualam, itu sedikit perkongsian. Mudah-mudahan bermanfaat. Okey. Baik, kalau soalan seterusnya, kalau trade minyak tapi pada masa yang trade benda lain juga jenis forex ICM, tak boleh. Okey, trade minyak ni syarat dia, kalau minyak itu memang kita boleh terima walaupun kita tak terima, tapi dia memang hak milik kita, maknanya dia jadi milik kita yang sebenar, maka itu boleh. Tapi kalau dia sama juga macam CFD, macam forex juga, maka tidak boleh. Okey, dia kena ada real. Maknanya kalau kita trading tu, kalau kita trading minyak tu memang ada betul dan kita boleh ambil kalau kita nak. Maknanya contoh kita beli katalah berapa barrel lah contohnya lah. Kita beli dengan nilai $1,000 contohnya, dia akan peruntukkan kita nak ambil betul belum boleh benda tu. Benda tu memang wujud betul, bukan hanya berjual beli daripada dari sudut nilainya saja. Okey, nilainya saja. Kita katalah satu barrel berapa harga dia. Okey, kita pun beli berdasarkan nilai. Sama juga forex trading, kita beli GBP bukan GBP yang sebenar, kita beli berdasarkan nilai semasa, harga semasa dia. So bila kita beli, kita harapkan dia naik, bila naik kita beli, kita jual dan kita dapat untung. Itu tidak dibenarkan dalam hukum syarah. Okey? Baik. Okey, seterusnya. Okey, soalan right. Okey, ramai juga tanya pasal Royal Q Royal Q tidak ada masalah tidak ada masalah insya-Allah. Okey, Royal Q adalah robot. Dia sekadar robot yang kita beli untuk mempermudahkan urusan kita, itu saja, tidak ada masalah. Dan kita pun buat spot trade. Spot trade maknanya kita beli dan kita jual maknanya kita beli spot lah, on the spot. Maknanya kita beli cuma satu keadaan saja, iaitu spot trade. Artinya kita beli masa dia sebolehnya. Kalau berdasarkan kepada robot punya kerja, dia akan beli semasa harga murah dan dia akan jual semasa harga mahal. Dia tidak macam forex, tadi dia boleh dua. Bila harga naik, dia pun beli. Kemudian masa contoh harga dia nampak macam berdasarkan analisis dia, harga akan naik, so dia beli. Ataupun dia akan buat analisis dia, harga akan turun, dia pun sell. Contoh itu dipanggil futures, tak boleh. Okey, tapi kalau dalam apa Royal Q ni kita spot trade saja. Artinya kita beli satu hala saja, iaitu bila kita beli harga murah, bila naik kita jual. Itu saja yang kita buat, maka itu tidak ada masalah. Okey.
berubahlah kepada ala din Goliath. Kalau buat benda yang halal, ahlan wa sahlan. Saya selalu sebut dalam live saya, kalau sahabat-sahabat ada nak buat promosi ke, asalkan promosi itu yang halal, ahlan wa sahlan. Silakan. Kalau ada sahabat nak promote apa, contohnya public goal, ahlan wa sahlan. Silakan. Nak promote quantum metal, macam saya pun ahli quantum metal, masih lagi dealer pada quantum metal. Saya tak berhenti quantum metal, sebab quantum metal pun sangat bagus untuk kita simpan emas secara untuk long term. Okay. Royal Q ni ada kelebihan dia. Royal Q ni kita boleh generate more income dengan lebih pantas. Okay, so bila ada duit lebih, saya simpan dekat quantum metal. Itu pusingan dia. Okay, so quantum metal dan Royal Q ni boleh bergabung, boleh bekerja sama. Dia tidak ada pertentangan antara satu sama lain. Cuma bila kita buat bisnes ni, dia kena fokus lah. Bila saya mula buat live tentang Royal Q, maka saya fokus Royal Q lah. Tapi bukan bermakna saya meninggalkan terus quantum metal, tak. Quantum metal terus jalan. Okey, terus jalan. Saya pun buat promosi juga, melayan sahabat-sahabat kita, klien-klien saya kan. Okey, tetap berjalan sebab Royal Q adalah tempat untuk kita jana pendapatan dengan lebih pantas. Sebab alhamdulillah kalau kita tengok, saya punya pendapatan sendiri pun alhamdulillah selepas sebulan lebih kurang, okey, setakat ini keuntungan saya lebih kurang 450 USD. Okey, daripada modal 4,000 lah, lebih kurang 4.5%. Dia tak besar sangat, tapi bagi saya dia munasabah. Dia adalah satu pandangan munasabah. Apatah lagi sekarang ni agak merudum sikit harga dia, tapi tidak ada masalah sebab dia floating, bukan rugi. Floating adalah cuma sekadar waiting period, tempoh menunggu. Sebab kalau kita masuk tabung haji ke, masuk ASN, ASB ke, kita tak akan nampak keuntungan tu hari-hari. Tapi dalam Royal Q insya-Allah hampir setiap hari, walaupun bukan hari-hari, ada masa kadang-kadang 4-5 hari, seminggu kadang-kadang tak ada. Tapi kalau kita kirakan jumlah keseluruhan, overall, okey, kita boleh letakkan macam saya dapat keuntungan yang lepas sekitar 0.9% sehari. Kalau kita buat overall lah. Jadi walaupun ada masa-masanya kita floating, agak lama, kadang seminggu floating. Tapi kalau kita kira keseluruhannya, dia masih lagi menguntungkan, jauh lebih tinggi daripada apa yang kita simpan dekat tabung haji ataupun dekat ASB, ASN contohnya. Alright. Okey, apa lagi soalan? Sama macam konsep forex, tak sama sahabat. Okey, forex masalah dia kita dah sebut tadi masalahnya forex ini bila kita beli dia tidak dapat memiliki. Okey, itu beza dia. Kita beli GBP, kita tak dapat guna GBP tersebut. Nak guna GBP masih boleh, dia tak boleh guna GBP pun. Kita cuma beli dengan mengharapkan GBP itu harga dia naik, kemudian kita dapat untung. So dapat guna GBP, tak dapat guna. Tanyalah siapa-siapa pun yang buat forex trading, dia tak dapat guna GBP. Dia cuma beli GBP dengan harapan harga GBP itu naik. Sebab datang ikut analisis dia, GBP itu akan naik. So bila naik, dia akan bila naik dia akan close deal lah, dia akan close trade. Kalau dia dapatlah keuntungan, macam mana dia nak guna duit tu? Dia tak boleh, dia memang tak akan guna pun. Dia tak boleh guna pun GBP tu. Okey, dia kena withdraw, okey, dalam RM barulah dia boleh belanja. Tapi nak guna GBP betul tak boleh. Tapi dalam Royal Q ya, bila kita beli kripto tu memang boleh digunakan. Bukan kita withdraw lah, sebab kita tak boleh withdraw dalam bentuk kripto tu. Tapi kita boleh gunakan dia dengan bebas. Maknanya kalau kita beli apa-apa kripto pun, kita boleh guna contohnya untuk beli barang. Ada syarikat-syarikat yang menerima pembayaran melalui kripto. So kita boleh guna kripto yang kita ada yang dalam wallet tu untuk beli barang-barang. Bahkan nak beli hotel pun kita boleh guna duit untuk bayar hotel contohnya. So itu artinya penerimaan yang sempurna. Dia tak sama dengan forex. Okey? Jadi sahabat kena fahamlah perbezaan dia. Okey. Ya, tak pernah paksa. Okey, tak pernah paksa. Alright. Satu dia terima BT sejual beli. Tiba ada boleh guna. Okey. Yes. Ada. Okey. Memang setakat ni memang tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kripto memang patuh syariah insyaAllah. Cuma bukan semualah. Okey, kita kena tengoklah. Ada pakar-pakar kita telah pun
membuat listing ya, yang mana halal, yang mana haram. So yang halal kita ambil lah, yang haram kita tinggal lah. Okey, tidak ada masalah. Alright. Okey. Tesla terima BTC sebagai penyelamat, sebagai payment. Okey. Ada banyak syarikat-syarikat yang dah terima okey, payment melalui kripto Trade go tak boleh. Kalau trade dia tak boleh. Trade ni masalahnya apa yang berlaku? Dia trade ni dia dia ada berdasarkan apa nama ni, dia tidak melibatkan, kita tidak melibatkan apa? Tidak melibatkan emas yang sebenar. Okey, dia cuma nilai sahaja. Bila kita trade nilai saja tak boleh. Okey, dia kena barang tu sebenar. Maknanya kita kalau kita beli emas, kita memang kena dapat betul emas tu. Baru boleh. Kalau kita beli emas tapi emas tu tak dapat, kita cuma dapat nilai saja berdasarkan pada kaedah CFD, okey, maksudnya bila harga emas naik, kita pun close kita punya trade, kita dapat untung, maka itu haram hukum dia. Tak boleh sebab dia bukan jual beli yang sebenar. Jual beli berdasarkan pada nilai sahaja, tak boleh. Okey, kalau kita macam yang berlaku dekat quantum metal, kita beli kita dapat betul emas. Okey, kita dapat betul emas. Maknanya kita boleh buat keluar anytime emas yang kita ada. Okey, sama juga dengan public gold, sama juga. Sama juga kita beli dan kita memang dapat emas itu betul. Okey, maka tidak ada masalah. Tapi kalau kita hanya buat trading berdasarkan kepada nilai sahaja, tidak boleh. Sebab barang itu tidak kita miliki dengan cara yang hakikatnya kita ambil, pegang betul, ataupun secara maknawi ataupun secara hukumnya kita dianggap telah pun menerima barang tersebut. Maka kalau itu berlaku, maka tidak bolehlah. Kalau tak boleh terima, tak bolehlah. Maknanya tidak ada takabut, ya. Maka tak sah jual beli. Bila tak sah jual beli, maka haram. Okey. Okey, dengan cerita Robokut sampai hari ini. Okey. Kalau orang yang bijak, kalau orang yang bijak lah, yang bijak dalam apa-apa pelaburan pun, tidak adalah hari ni kita masuk, kita hari ni untung jadi jutawan terus, tak ada. Kalau you ada 1 juta pun hari ni, you niaga, you buat trading apa benda, beli emas ke, beli property ke, jaranglah yang berlaku hari ni beli, hari ni terus boleh jual. Biasanya kalau you simpan dekat tabung haji pun setahun baru dapat 5%. Kalau you simpan dekat ASBSN pun setahun juga dapat 5% lebih kurang. So tak perlulah nak buat muka funny sangat, ketawa-ketawa kan. Sebab benda ni, orang yang ketawa ni orang yang tak erti saja, yang tak faham tentang konsep pelaburan yang sebenar. Kalau dia faham, dia malu nak ketawa macam tu kan. Sebab nampak sangat dia tak erti pasal konsep pelaburan ni. Kesian sorry sorry, itu hakikat. Sebab floating ni perkara biasa. Floating ni bukan rugi kan. Yang ruginya kalau kita withdraw, kita close, kita sell masa dia harga murah. Sebab tu kita gunakan apa? Kita gunakan robot. Sebab robot ni dia tiada perasaan. Dia tidak ada perasaan macam kita kan. Bila turun je rasa macam alamak, turun dah jual. Masa turun jual. Sebab kita ni ada perasaan, kita rasa risau, rasa gerun, rasa takut rugi. Maka bila kita rasa takut rugi, masa kita jual. Itu masalah dia, dan inilah yang berlaku pada saya sebelum ni pun. Saya nak ulang sekali lagi cerita saya. 2 tahun sebelum berlakunya COVID, memang saya banyak jugalah melabur dalam kripto. Memang satu akaun tu kripto, satu lagi akaun untuk beli stok, Facebook, Google dan sebagainya. Melalui eToro. Jadi pada masa sebelum datangnya pandemik ni, memang alhamdulillah saya buat audit. Ada masa ketikanya 1 minggu saya boleh keluar withdraw 2000 RM. Macam besar jugalah saya punya pelaburan. Tapi bila datangnya pandemik, harga jatuh meruduk teruk, jatuh lepas hari jatuh. Tengok jatuh lagi, tengok esok saya jatuh lagi. Akhirnya 60% daripada nilai pelaburan saya dalam kripto gone. 60%. Banyak ribu jugalah. Saya rasa dekat 10,000 jugalah habis. Tapi saya takut kalau saya teruskan juga, maka akan rugi lagi teruk. Jadi saya terpaksa keluar. Bila keluar rugilah jual. Sepatutnya tunggu je. Sebab lepas dia turun, boleh dia naik balik. Itu yang menyesal tu. Tapi saya masih lagi melihat bahawa kripto ni, digital asset ni satu potensi yang sangat besar untuk kita. Sebab dunia orang yang mengikuti perkembangan
apa namanya pelaburan dalam digital punya aset ni, mereka tahu memang tinggal, memang buy and hold. Dia itu konsep dia, buy and hold. Dia biar bertahun-tahun dia tinggal. Ya, sebab tu apa yang berlaku kepada orang yang hold apa nama ni Bitcoin jadi billionaire. Jadi billionaire sebab apa? Mereka beli dan simpan. Macam kita bila nampak turun kita nak jual. Itu yang masalah dia. Jadi rugilah. Sebab tu bila saya masih melihat bahawa kripto ataupun digital asset ni bukan satu potensi pelaburan yang sangat luar biasa. Jadi kita tak, jadi bila itu berlaku, saya masih lagi melihat peluang-peluang, mencari peluang sehinggalah, tapi saya tidak ada pengalaman untuk trading. Saya tak reti sangat nak baca chart bila ada dia punya apa dia panggil apa nama resistance lah, dia punya apa dia, saya pun tak reti dia punya istilah-istilah tu, tak ingat lah kan. Jadi saya masih melihat dia adalah satu peluang yang sangat hebat. Jadi tapi saya tak ada masa nak duduk depan komputer nak tengok chart dia turun naik kan. Walaupun ada jugalah ikuti kursus dulu satu ketika, tapi saya tak ada masa. Saya pun dan jiwa saya tak kuat, bila tengok harga turun saya mula nak jual. Itu masalah, takut kekurangan. Jadi bila saya jumpa Royal Q, saya nampak wah ini bagus. Kan kita set je. Okay, dan setting kita pun boleh bertukar-tukar. Contohnya kalau setting dia, kalau harga dia bagus, kita setting contohnya 1% dia jual. Dia dah beli contohnya. Kalau dia turun 1%. Tapi kalau contohnya memang turun teruk, kita tukar setting dia. So robot ini dia mengikut arahan kita. Okay? Jadi bila saya jumpa robot ni, saya kata ini satu solution yang sangat bagus sebab bila saya masuk, alhamdulillah, saya bermula dengan $100 je. Okay, dengan $100. Okay, dah nampak masuk, okay saya tambah lagi $4. $300 macam tu, lepas tu naik 1,000. Sekarang dah lebih ke 4,000 lebih lah. Sekarang alhamdulillah, dan saya bertambah yakin lah dengan apa yang saya dapat. Walaupun floating, saya senyum je. Okey, kalau dulu memang gelabah lah sebab saya tak faham. Bila floating takut. Jadi sekarang ni tidak ada masalah. Bila floating pun saya biar je lah. Sebab saya faham kaedah pelaburan ni memang begitu. Cuma saya yakin bila saya buat perkiraan, walaupun dia ada kadang-kadang 4-5 hari dia tak ada, kemudian dia ada balik 4-5 hari tak ada. So saya biar je, tak ada masalah. Sebab floating bukan kita hilang duit. Hilang duit tu kalau kita masuk campur dalam kerja apa nama ni robot. Kita sepatutnya tak jual, kita jual. Okey? Alright, itu masalah dia. Okay, robot ikut arahan betul? Robot ikut arahan kita. Okey, macam main forex menggelupur ketakutan bila nak berdebat. Kita bukan nak berdebat, sahabat. Kita cuma nak memperbetulkan apa yang tak betul. Itu je sebenarnya. Bukan nak cari kalah menang. Kalah menang kita yang sebenarnya di hadapan Allah Ta'ala di akhirat. Bila kita duduk dekat pada mahsyar nanti, kita tahulah kita kalah, kita menang. Okey? Sekarang ni bolehlah berdebat, bolehlah kata apa-apa, boleh ketawakan orang. Bolehlah nak kutuk, nak maki orang kan. Di dunia boleh. Tapi bila kita berada di hadapan Allah Ta'ala di pada mahsyar nanti, jawablah. Sebab bila kita tanya kenapa kamu tak berhenti, sebab ada seorang ustaz kata halal. Agak-agak Allah Ta'ala terima ke alasan kita? Kalau hanya seorang ustaz mengatakan halal, yang lain ustaz seluruh dunia kata haram, agak-agak Allah Ta'ala terima ke kita punya alasan? Logik tak kita menerima pandangan seorang yang tidak ada apa-apa, yang cuma kerana dia tu penceramah bebas contohnya, maka kita terima dia, sedangkan kita dan menolak alamat seluruh dunia, adalah itu satu perkara yang logik yang sahabat-sahabat rasa boleh jawab di hadapan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan terima jawapan kita. Cuba tanya soalan ni. Cuba tanya soalan secara logik dan hati yang terbuka. Dengan hati yang terbuka, tanya soalan ni, tanya. Dan minta Allah Ta'ala tunjuk ke Allah, betul ke aku buat ni? Tanya Allah Ta'ala. Okay, malam-malam ni letak tangan atas dahinya, tidur, ya Allah, tolong aku ya Allah. Minta tunjuklah aku ya Allah. Aku tak tahu, ustaz ni kata halal ya Allah, tapi aku tak tahu. Aku ni jahil, aku ni tak tahu, aku bergantung pada kata-kata ustaz je. Minta bantuan Allah Ta'ala tunjukkan insya-Allah. Pastilah ramai orang yang dah berhenti daripada, walaupun dah memang otak-otak traders yang dah kaya, dah juta-juta kumpul duit, akhirnya mereka kembali, mereka tahu benda itu tak betul, mereka insaf dan taubat, peluang masih ada, sahabat-sahabat. Kita bukan nak berdebat, nak tahu siapa menang siapa kalah, no, bukan. Saya sebab benda tu haram je. Saya selalu cakap, kalau benda dah halal, hari ini juga saya masuk, sebab saya suka.
Trading dan forex ni berdasarkan pengalaman saya yang lepas memang menyeronokkan. Dia sentiasa ada debaran-debaran dia. Debaran dia. Debaran itu yang menyeronokkan. Okey. Tapi bila dah keluar fatwa tahun 2020, saya terlibat dengan forex sebelum you all semua kadang-kadang beranak. Tak ada lah dunia lagi. Okey. 2003 saya dah mula trading. Dah tahulah ilmu sikit-sikit. Walaupun tak adalah hebat ke mana, tapi tahulah. Okey. Tapi bila keluar fatwa 2005 mengatakan dia haram, maka saya terus berhenti. Bukan sebab saya MC, tak. Saya kalau ikut rugi dalam apa ni kripto saya rugi, dalam stock market saya rugi. Dekat stock market yang luar negara, dekat US pun saya rugi. Tapi saya masih kekal melabur. Okey, saya ada tengok mencari lagi peluang untuk masuk balik bila ada peluang. Okey, bukan sebab rugi, no. Bukan sebab rugi tapi sebab dia haram. Sebab tu saya berhenti. Kalau dia halal, macam saya sebutkan, kalau ada broker yang kata okey, bila you beli GBP, you memang dapat GBP, dia punya GBP yang you beli tu memang masuk dalam wallet you boleh jual bila naik, you nak jual balik pada kita pun kita akan ambil balik dengan harga lebih tinggi berdasarkan market. Then you boleh guna duit GBP yang you beli tu anytime, boleh you nak buat shopping boleh dengan duit tu, you nak transfer kepada siapa-siapa pun boleh, macam berlaku pada kripto, dan saya akan masuk sebab bagi saya itu sudah menepati hukum syarak. Tapi selagi itu tidak berlaku, maka jual beli tidak sah, maka jadi haram. Okey, itu je, betulkan dekat situ. Cari broker-broker yang Islam mungkin, yang ada modal yang besar, yang ada puluh-puluhan bilion ringgit, bolehlah buat. Sebab kalau nak trade dengan duit yang sebenar memang masalah. Sebab tu ramai. Sebab tu bila saya pernah tengok satu video Dr. Daud Bakar, dia kata pernah dicadangkan untuk Islamizekan ada beberapa konsep, contohnya macam leverage, dia nak bagi interest free contohnya, leverage tapi interest free contohnya. Okey, tapi tak diterima oleh broker-broker. Sebab mereka nampak itu merugikan mereka, sebab mereka dapat untung selain daripada apa nama ni, dia punya spread contohnya, daripada leverage, interest yang dia ambil daripada interest, leverage dan sebagainya. Maka kalau itu tidak ada, maka rugilah mereka. Jadi mereka tak terima cadangan yang dibuat oleh Dr. Daud Bakar, pakar yang bertaraf antarabangsa. Okey, Ustaz, kalau floating ambil masa berapa lama? Okey, dia floating ini bergantung kepada cara kita setting antaranya, dan juga tapi banyak bergantung kepada market lah. Okey, kalau kita ada $100 contohnya, kata kita ada $100 je. Masa kita beli tu, walau kita tengok memang harga semuanya tinggi-tinggi dah tinggi kan. Tapi kita beli, kita ingatkan dia terus naik. Sebab dia kadang-kadang dia punya graf macam ni kan, dia naik. Tapi ada masa dia naik, zap dia turun. Masa kita beli tu dah di puncak sebenarnya. Walaupun harga nampak menaik, tapi bila kita beli dia akan terus turun. Turun tu kita ni konsep martingale lah. Maksudnya dia ada layer-layer kita buat. Katalah kita dengan $100 tu kita ada 7 layer. Okey, satu layer turun, artinya 1%. Kalau harga bagus kita letak 1%. Kalau tidak mungkin 3%. So 3% turun dia beli. Turun lagi 3%. Lepas tu contohnya dia naik. Sekali dia naik. Contohnya dapatlah 10 sen. Sebab 1% je naik kan. Jadi dia turun banyak. Jadi kalau turun banyak, memang harga dia tak naik, memang lama lah dia punya floatingnya. Tapi kita faham bahawa dalam berdasarkan pada rekod dan juga apa yang telah berlaku sebelum ini, okey, jarang berlaku artinya dia turun tak naik. Jadi kita bila turun insya-Allah akan naik. Jadi ada beberapa strategi lah yang saya buat. Ini khususnya kalau kita ada modal. Nah, kalau kita ada modal, apa yang saya berlaku? Contohnya beberapa saya dah sebelum ni saya dah beli, dah habis dah duit, okey. Kemudian bila dah turun floating teruk, apa saya buat? Saya top up, saya beli coin yang baru. Okey, yang nampak ada potensi. Dia dah turun sebab harga dia sangat murah sekarang ni. Sekarang ni harga sangat murah. So bila kita beli dalam keadaan harga murah dan dia dah sampai, maknanya dia punya support dia dah sampai dan dia nampak macam ke arah nak naik, so saya beli coin yang baru. Alhamdulillah, beberapa hari lepas saya dapat $24. Walaupun perang, saya kata, walaupun perang boleh lagi. Ada coin yang sedang menaik. Okey. Tapi hari ni turun balik. Saya ingat dia naik terus, tak terkesan dengan perang, rupanya ada kesan juga. Okey. Dia turun balik. So dia banyak bergantung kepada pertamanya, kalau modal kita sedikit memang potensi untuk floating tu agak lama lah. Tapi jangan risau, sebab saya yakin berdasarkan pada pengalaman semasa dan juga pengalaman sahabat-sahabat kita, walaupun dia floating, kalau kita kira secara purata keseluruhan pendapatan kita dalam masa setahun, sebab itu kita jangan tengok harian. Walaupun memang kita tengok, kita memanglah bila kita sebut memang
kita tunjukkan memang ada hari-hari. Tapi bukan itu jaminan yang kita akan dapat untung hari-hari. Tapi kalau kita kira keuntungan yang kita dapat pada setahun, kena fair lah, kena kita jangan buat harian, jangan kita untung harian. Kita kira macam ni. Kalau kita simpan dekat mana-mana pun, kita kira long term punya pelaburan sekurang-kurangnya setahun. Bila kita masuk Royal Quay pun kita kena letak minda, kita kena letak 1 tahun aku punya pelaburan. Jadi kalau kita kira keseluruhan daripada setiap hari yang kita dapat dan juga hari yang kita tak dapat, kita gabungkan keseluruhannya selama setahun, kita divide by 365 contohnya. Dan dia akan pergi sekitar 0.5 hingga 0.9 ataupun 1% setahun. Sehari. Okey? Ataupun lebih kurang 360% setahun. Okey, ini berdasarkan rekod semasa. Walaupun dia turun, walaupun floating mungkin 4-5 hari floating, seminggu floating, 2 minggu floating, tapi kalau kita kira average, dia masih lagi mencapai target kita minimum 0.5 sehari setakat ini. Okey, tapi kalau dia memang turun lagi, memang lamalah floating dia. Jadi kita kena faham begitu. Dia faham kita boleh dapat untung serta-merta dan kita kena kira dalam masa setahun, bukan kira sebulan, 2 bulan, tak. Itu baru adil. Kalau kita sebab duit yang sama, kita mungkin letak tempat lain tapi kita cuma dapat 5% setahun. Jadi bila masuk kripto ni, bila kita masuk dalam Royal Quay, kenapa pula kita punya mindset kita berubah? Tiba-tiba nak hari-hari. Walaupun memang ada untung kadang-kadang ada hari-hari, tapi jangan letak memang kita target hari-hari punya keuntungan. Kita target setahun, berapa persen kita dapat. Dan buat perbezaan dengan apa yang kita simpan dekat bank. Kita simpan dekat tabung haji, simpan dekat mana-mana pelaburan lain. Contohnya, barulah adil. Okey? Alright. Bila saya unsur tak tulus itu yang buat saya tak jadi muskil. Okey, dia terpulang pada sahabat-sahabat. Maknanya saya dah jelaskan kenapa dia jadi harus. Okey. Dan ulama-ulama kita lihat contohnya macam Datuk Dr. Daud Bakar sendiri pun mengatakan kripto tidak ada masalah, dia adalah aset digital yang boleh disimpan, dia ada nilai dia. So bagi saya sangat yakin dengan pandangan pakar. Okey, sebab saya tak pakar, jadi kita tak pakar ni ikut pakar lah. Okey. Dan kalau dulu memang 2008 memang ada fatwa mufti fatwa mufti wilayah persekutuan masa tu mengatakan dia haram. Tetapi fatwa yang terbaru tahun lepas keluar mengatakan bahawa duit kripto ni, duit kripto digital asset ni boleh dijadikan sebagai mahar dalam perkahwinan. So bila boleh jadikan mahar dalam perkahwinan, artinya benda tu halal. Harus. Sebab kalau benda haram tidak boleh dijadikan mahar. Nampak tak? So hukum dia boleh berubah-ubah mengikut keadaan dan suasana, dan sebelum ni mungkin tidak ada maklumat yang tepat, yang jelas kan. Jadi bila ada maklumat semakin jelas maka hukum ni boleh berubah. Okey, sebab hukum ni berdasarkan kepada apa dia? Pada ijtihad ulama. Sebab benda ni tidak ada zaman Nabi, tidak ada zaman sahabat. Jadi benda yang baru. Okey, sebab itulah masih lagi ada walaupun namanya cryptocurrencies, okey, duit kripto asalnya mata wang kripto, tapi sebenarnya dia tidak diiktiraf sebagai mata wang. Okey, tidak ada orang walaupun dinama kripto tapi dia bukan mata wang. Mata wang ni adalah yang diiktiraf oleh negara sebagai currency lah, sebagai mata wang, diiktiraf oleh negara terima dia sebagai mata wang, barulah dikira sebagai mata wang. Selagi itu tidak sampai, maka dia masih lagi dianggap sebagai apa? Sebagai digital currency ataupun digital asset. Aset digital. Okey, korang nak kaya dapat affiliate je. Dapat affiliate terus hilang. Ini tak bertanggungjawab. Okey. Affiliate tak salah. Okey, yang salah adalah orang yang menggunakan affiliate untuk mengumpul kekayaan tetapi tidak bertanggungjawab. Ini adalah salah dan kita condemn orang-orang macam ni. Okey. Sebab saya selalu pesan pada tim saya, haram untuk mengambil wang $30 itu. Kalau ambil $30, kalau dia dibiarkan tim dia terkontang-kanting tanpa panduan, maka wajib dipulangkan $30 itu kepada orang yang masuk. Okey, kena bagi balik. Dia tak layak dapat duit itu. Dia haram untuk gunakan duit itu kerana dia menipu. Haram, tak boleh. Duit itu dibagi oleh company atas tanggungjawab kita untuk memimpin, untuk guide orang yang masuk bawah kita. Daripada awal sampai akhir, sampai dia dah boleh trading, sampai robot dah jalan, okey, dah cantik semua sekali, okey, kemudian dia akan rujuk pada kita lagi bila ada apa masalah. Okey, itu tanggungjawab kita. Okey, bukan senang-senang. Itu tanggungjawab
Itu tidak bertanggungjawab, sebab tu kita dalam tim kita, tim Dr. Crypto dan juga tim Mahira sendiri pun memang kita ambil berat bila ada orang yang sesat. Ada tim yang sesat, tak tahu ke mana dia pergi. Kadang-kadang masuk dah ada 2 minggu belum ada trading lagi. Sebab apa? Sebab tak ada orang nak guide. Jadi kita cari siapa dia. Saya pun pernah kena sebab ada tim kita yang dia masuk, tapi kita sebab bila dah ramai kita tak boleh nak trace. Okay, dia masuk sebab kita dalam sistem tak ada nombor telefon. Kalau ada nombor telefon senang. Macam Quantum Metal dia ada nombor telefon. Kita boleh contact dia. Bila dia join kita boleh contact dia. Tapi ini tak boleh. Jadi kita tunggu di contact kita. Kecuali yang masuk melalui grup lah. Kita tahulah. Okey. Jadi kadang-kadang kita carilah, kita cari sampai dapat. Tengok, wah, Masya-Allah ini saya punya sendiri. Jadi saya mau minta maaf lah dengan dia. Okey, kita guide lah. Okey. Tapi satu juga yang perlu diberi pesanan kepada siapa-siapa yang join. Okey, siapa yang join tim kita atau tim mana-mana pun, anda bertanggungjawab ya untuk apa? Bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada orang yang introduce. Jangan diam kita sebab orang yang introduce ni bila tak ada orang hantar WhatsApp kat dia, tak ada tanya soalan, dia anggap benda tu semua dah settle. Sedangkan kita tak settle, so kita kena berhubung. Kecuali kalau dah kontak tak dapat ataupun WhatsApp tak balas. Okey, telefon pun tak angkat. Ini memang tak bertanggungjawab lah. Okey, ini salah lah. Okey. Baik. Mereka siapa yang pantau? Okey, nak pantau apa benda? Dia adalah apps. Dia adalah apps sahaja. You orang pakai apa nama ni, contoh TikTok. Ada orang pantau tak? Tak ada orang pantau. Pantau sendiri lah. Okey, dia adalah apps yang kita boleh install dan kita bayar tahunan berapa, 120 USD kita bayar. So apa nak pantau-pantau apa benda? Dia bukan bercanggah dengan undang-undang pun, tak bercanggah dengan hukum syarak pun. Salah hukum syarak adalah kalau kita buat satu benda yang haram lah. Okey, Roy Q kenapa haram? Okey, ada orang kata haram. Okey, bagi tahu saya kenapa tak haram, kenapa haram. Okey, ni ikan lembu. Ikan lembu, tolong ikan lembu. Panggil dia masuk kotak. Kita buat live. Okey, ikan lembu mana ikan lembu? Dia kata tak patut syarak. Mai, bagi tahu kenapa tak patut syarak. Mai, ajak dia. Mana ikan lembu tadi? Ikan lembu. Kita berkenalan dengan selamat datang ikan lembu. Allah, nama pun ya Allah. Ikan lembu pula. Okey, Ustaz Fawaz. Okey, Ustaz Fawaz silakan Ustaz. Okey. Kita sila-sila Ustaz bagikan hujah dia. Ni Ustaz dia sedap sikit. Baru kita dapat hujah-hujah, ni cakap kosong je. Okey, kita nak tahu kenapa dia haram. Ustaz Fawaz, silakan. Boleh masuk dalam ni? Mana Ustaz Fawaz ni? Jemput masuk Ustaz. Boleh buat live Bagi hujah-hujah Ustaz. Kenapa robot ni haram? Ada lagi? Ustaz Fawaz ada lagi? Tolong panggil Ustaz Fawaz. Bagi Ustaz, bagi sikit hujah. Okey, kalau ada Quran, sunnah, ijma', qiyas dan sebagainya yang mengatakan haram, okey. Mana Ustaz Fawaz? Panggil Ustaz Fawaz. Ustaz lah baru best. Orang lain tu cakap kosong je. Mana Ustaz Fawaz? Ustaz Fawaz, jemput masuk. Mana Ustaz Fawaz? Tolong panggil Ustaz Fawaz. Panggil masuk live. Alah, Ustaz tak best macam ni Ustaz. Marilah, kita bukan nak berhujah, bukan nak cari menang kalah. Kita nak secara ilmiah, Ustaz bagikan apa nama ni, pandangan Ustaz, kenapa dia jadi haram, apa jadi masalah dengan robot ni. Sebab kita melihat robot ini tidak lain dan tidak bukan hanya sekadar okey. Masuklah, silakan masuk. Ikan lembu nak live, masuk. Okey, boleh masuk boleh masuk. Marilah kita bincang-bincang. Okey, dia isunya bukan masalah robot. Sahabat kita Muhammad Adik Okey, bukan masalah robot. Masalahnya produk yang kita guna robot itu.
kalau kita gunakan apa nama ni, trading yang haram, memang haram lah robot, guna robot sebab asalnya sebab benda tu haram. Guna forex, forex tu kita tahu dah hukumnya haram. Jadi kalau kita guna robot, haram lah, dia tak akan berubah. Okey, tapi kalau kita buat benda yang halal, okey, kalau kita buat benda halal, okey, guna robot, maka halal, tidak ada masalah. Okey, masalah dia produk. Okey, masalahnya produk yang kita trade itu. Kalau halal, guna dengan robot, apa masalah dia? Tidak ada masalah. Okey. Betul. Kalau kita guna CFD, memang haram lah, tak boleh. Okey. Saya dah request Ustaz 30 minit dah. Okey. Mana Ustaz? Okey, Okta FX haram. Sebab itu sama juga, dia adalah forex. Forex trading online tak boleh, haram. WTI saya tak tahu, minta maaf. Okta FX saya selalu dengar. WTI ni apa benda? Boleh bagi cerita sikit. Saya tak akan jawab benda yang saya tak tahu. Saya tak nak memandai-mandai menjawab benda saya tak tahu. Okey, Roy Q sebab tak haram lah. Saya join. Kalau haram, taubat saya tak join ya. Okey. Oil, okey, oil. Oil pun sama. Oil pun kalau sekiranya oil tu memang kita dapat memilikinya walaupun kita tak ambil. Kalau kita memang ada, oil tu memang wujud betul dan kita boleh beli dan kita boleh memilikinya. Cuma kita tak ambil lah sebab kita, tujuan kita adalah maknanya kita, komoditi tak ada masalah, tapi masalahnya ada tak benda tu, komoditi yang kita trade tu ada tak? Kalau tak ada, memang tak boleh. Sama juga CFD lah, tak boleh lah. Okey, kalau ada tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau memang ada. Okey, macam kita beli emas. Kalau beli emas, emas tu memang wujud dan kita boleh memilikinya. Baru boleh. Tapi kalau kita trade emas, emas sebenarnya tak wujud pun. Okey? Tak boleh. Sama juga macam forex. Okey, hukumnya sama. Okey. Coin adalah, ya, bila kita beli dia akan masukkan dalam kita punya wallet. Memang ada, tidak ada masalah. Okey. Fatwa Singapura kata tak boleh. Fatwa Singapura kata boleh Ustaz. Okey, saya tak tahu, saya tak tengok, saya tak berniat kata Okey. Kalau kita beli memang wujud, memang wujud. Memang nyatalah benda wujud. Benda tu ialah dia okey. Wujud dia dalam keadaan, dia berbagai-bagai keadaan wujudnya. Macam kita kata top up. Top up boleh nampak tak top up dia? Tak nampak kan? Tapi boleh tak kita berniaga top up? Boleh. Sebab benda tu memang wujud walaupun kita tak boleh pegang. Dia ada keadaannya berpegang, wujud dalam keadaan kita secara digital. Okey? Secara digital. Okey? Okey, siapa-siapa yang agak-agak kurang ajar ni, kita block lah dia Yang agak kurang ajar, biadab, jadi kita tak benarkan berada dekat sini lah. Okey, sebab kesian kat dia. Takut dia banyak dosa Okey. Boleh tolong ada orang lain boleh block tak? Ataupun boleh haramkan terus daripada masuk dalam ni? Boleh tak? Okey. Okey, kalau nak tanya boleh, tidak ada masalah Ustaz lantik moderator. Okey. Co-host, okey. Add host Okey, add host ke apa benda? Saya nak tolong ada orang jaga add guest go live with person level. Okey, Hanif. Guest request. Hanif Aizat. Hanif jadi apa ni? Assalamualaikum. Hanif. Ya, assalam. Okey, Hanif buka muka lah ni, mana tengok. Tak adil lah, saya saja. Buka. Saya tekan terus dia masuk ke live macam tu, Ustaz. Okey, tak apalah, tak apa. Dengan suara ya Hanif, Hanif. Okey. Okey, tak apa. Okey, sila. Ustaz, saya forex pun ada, di cryptocurrency
Luno pun semua saya ada. Okey. Okey, sebelum ni saya ada follow Ustaz. Memang saya ada selalulah saya Ustaz punya live. Cumanya saya kalau kita duk bertegur cerita pasal duk menyalahkan dua pihak, cuma dari segi untuk diri saya ada beberapa soalan yang macam mana saya nak tahu titik point dia. Okey, silakan. Okey, contoh macam ni. Sebelum ni ada contohlah, ada beberapa isu, cuma saya akan teruskan satu-satu, boleh Ustaz? Boleh, sila. Okey. Kalau sebelum ni Ustaz dia kata, kalau kita trade even dalam bank sendiri pun, dalam ada yang slide Ustaz share tu, saya tengok di video Ustaz ada kata trade mata wang adalah barang ribawi. Betul? Okey. Kita tahu yang BTC ni adalah digital currency, betul? No. Dia nama saja digital currency, tapi dia tidak diiktiraf sebagai currency. Okey, perbetulan ni Mak. Dia adalah digital asset. Dia bukan currency. Okey. As a digital asset. Balik kepada yang saya cakap tadi, kalau trade mata wang adalah dia punya barang ribawi. Okey, even saya di trade di platform Luno, Binance ataupun apa ni satu lagi, Huobi. Bukankah kita betul kita pay it as a RM? Betul. RM. Tetapi bila kita nak beli coin, kita bukan beli BTC sahaja. Maksud saya dia tetap dipairkan dengan mata wang. Betul tak? Okey, dia gini. Bila kita bank in, sebenarnya kita beli, kalau dalam hobi contohnya, bila kita bank in sebenarnya kita membeli tau. Kita membeli USDT. Faham? Ini konsep dia. Kita beli USDT, bila masuk USDT tu, lepas tu baru kita beli apa nama ni, currency apa nama ni, digital asset yang lain. Dia tak ada isu. Tidak ada isu sebab kita memang beli dengan jelas USDT. Jelas. Ya. Okey. Contoh di platform Luno ke, saya pakai Luno. Di Luno saya invest dalam RM, betul. Saya dapat dalam USDT apa semua. So, bila saya nak beli, saya pilih BTC ataupun ETH ke apa yang dipairkan dengan mata wang. Betul tak? Tak, kita dalam bila dia berbeza. Okey ni kena faham satu Sekarang ni duit, bila kita beli BTC ataupun mana-mana kripto, dia berbeza tau. Sebab duit yang ada cuma satu pihak je duit. RM tu duit. Bukan. Saya faham tu. Cumanya saya nak tahu kenapa BTC ataupun apa yang mata wang kripto sekarang, dia tak jatuh kepada ribawi, sedangkan kita trade tu adalah harga yang dia dipairkan dengan mata wang. Okey, dia gini, dia sebenarnya straightforward je. Straightforward ni Pertama, yang tidak boleh kalau kita buat pertukaran sesama jenis. Faham tak? Sesama jenis maksudnya duit dengan duit kena ada takabut tadi. Tapi kalau duit dengan kripto, dia sudah tidak ada apa nama ni ribawi sebab kripto ni bukan ribawi. Faham tak? So bila barang tidak ribawi, walaupun dia ada penangguhan, tidak ada masalah, tidak sama. Okey, dia tidak sama. Okey, dia tak sama. Okey, kalau satu part saya dah faham. Okey. Kalau barang ribawi dengan harga mata wang tak ada isu. Tidak ada isu, betul. Betul lah. Okay. Kalau di forex kita katakan ada mata wang betul. Betul lah. Barang ribawi. Okey. Sebelum itu saya tengok macam Ustaz kata kalaulah benda tu barang ribawi Ustaz. Orang kalau tengok yang mana-mana teknik forex ni selalu cakap kenapa bank boleh. Okey, saya pun dulu pusatkan benda tu, tapi bila saya tengok balik benda ni macam terlalu benda tu. Okay, kenapa di bank dia menjadikan benda tu boleh sedangkan benda tu barang ribawi juga? Okey, Hanif cakap bank apa ni? Kita cakap bank dalam Malaysia lah Ustaz. Okey, tak, dia ada. Okey, dia dalam bank Malaysia ni dia ada dua jenis bank. Ada bank Islam dan bank tak Islam. Faham Okey, kalau bank Islam memang tidak ada. Saya dah tanya ramai penasihat syariah di bank Islam, mereka kata bank Islam tidak terlibat dengan forex trading seperti mana yang berlaku dalam
Kalau mungkin ada pun perbankan konvensional lah. Konvensional kita tak kisahlah sebab konvensional pun memang dia ada riba. So dia tak ada kisah benda tu semua. Okey, so dia tak ada isu, dia tak sama, tak boleh kita kata. Dan itu pun tidak boleh jadi hujah. Bank kata halal, bank kata halal, kita kata halal tak boleh. Ya haram lah. Okey. Ya. Kita selalu cakap pakai bank trade betul. Orang selalu cakap itulah, ibu saya dulu selalu cakap itu Ustaz. Ya. Kemudian saya persoalan saya, kenapa kalau di bank tu boleh, macam Ustaz cakap, jadi kalau betul lah tak ada trade, bank Islam tak ada, bank Islam tak ada. Okey, bank Islam dia tak ada, kalau bank lain Ustaz? Bank lain itu masalah negara. Masalah negara ni dia gini, dia hukum dengan undang-undang lain Sebab tu orang kata dekat Brunei apa nama ni forex regulated. Okey. Dan juga di Dubai, di Emirates regulated. Okey, betul. Kita akui memang itu regulated. Regulated artinya undang-undang negara mengatakan forex tidak menjadi satu kesalahan. Okey, tapi adakah dia secara automatik jadi halal? Hanif. Takkan faham kan? Dia lain. Itu dua benda lah. Sama juga. Kalau bank-bank yang konvensional dia terlibat dengan forex trading sama macam traders buat, maka itu masalah mereka lah, itu bank. Kita tak boleh. Tapi kita cerita ni pasal hukum. Halal atau haram. Yang bank buat, walaupun maknanya negara membenarkan, tapi kita tak boleh kata itu adalah halal. Itu tak haram. Bank buat itu dia punya pasal lah. Kita tak boleh jadi hujah. Tak boleh jadi hujah menghalalkan apa yang haram. Faham Saya bukan nak jadikan hujah. Okey. Kalau lah Ustaz cakap, terpulanglah kepada bank nak buat macam tu. Bagaimana pula kita ni yang ada duit di dalam bank, yang faham tak maksud saya? Okey, sebab itulah ni. Sebab itulah kita suruh berurusan dengan bank Islam. Faham tak? Tapi kalau yang dalam bank Islam ni apa semua benda tu? Ya, Islamik tidak ada masalah sebab mereka dah asingkan. Contoh saya buat contoh mudah lah. Saya buat contoh mudah Ada asing ni dia tokek babi. Contoh dia memang berniaga babi. Contoh. Okey, dia berniaga babi. Memang kita tahu duit dia haram semua. Okey? Betul. Tiba-tiba dia buka kedai halal. Restoran halal, makan halal. Okey, apa hukum pergi makan kedai dia? Haram ke? Tak. Samalah keadaan dia. Okey, faham. Dia produk tu yang menjadikan dia halal atau haram. Okey? Bukan dia, sebab orang yang bukan Islam, kita tak boleh nak petikaikan sebab dia semua haram. Dia semua halal kan? Betul. Macam tu kita ni. Okey. Kalau macam tu, anda katalah. Macam Ustaz cakap sebelum ni, kalau nak halalkan broker forex apa semua dalam Malaysia. Ya. As long as ada panel syariah apa semua benda kan. Ya. Mana kalau macam contoh Luno, I'm not sure yang Luno ni ada panel syariah atau tak. Okey. Kalau dia tak ada, mana benda Luno pun tak boleh lah Ustaz, betul tak? Okey, dia gini. Okey, bagi saya panel syariah itu adalah peraturan negara. Dia tidak menghalalkan yang halal, tidak mengharamkan yang haram. Betul. Faham? Dia kalau ada panel syariah, contoh panel syariah, panel syariah hari ni pun, yalah kalau kat Malaysia mungkin tak berlaku lah. Tapi kalau negara-negara lain, kadang-kadang panel syariah boleh dibeli. Dia ada panel syariah tapi dia beli, dia bayar. Dia bayar, I nak benda ni halal. Panel syariah dia, halal. Bayar 1 juta. Contoh, di Malaysia tak berlaku lah. Boleh tak berlaku? Boleh berlaku. Kan? Jadi benda yang halal, dia simple je. Kalau benda tu memang halal secara asalnya, jual belinya halal, walaupun tak ada panel syariah, dia tetap halal. Contoh macam ni. Saya buat contoh. Hanif dah kahwin belum? Belum. Okey, saya buat contoh mudah lah ni. Hanif terjumpa satu perempuan yang sangat baik, sangat bagus. Okey, ya tapi tak suka forex lah. Sebab dia kata forex haram. Contoh dia. Contoh Hanif. Okey. Jadi lepas tu Hanif kata, okey, saya nak kahwin dengan awak, boleh tak? Oh, dia kata boleh, tapi awak kena jumpa ayah saya. Okey, saya kata, Hanif kata okey fine, saya pergi jumpa ayah. Hanif pun perempuan tu pun ajak pergi rumah. Hanif pun pergilah jumpa ayah dia. Ayah dia tu berkenan terus kat Hanif. Okey. Lepas tu kebetulannya ada 2 orang kawan daripada pakcik tu, ayah pada perempuan tu ada kawan 2 orang kat rumah kan. Okey, Hanif, pakcik kahwin kamu sekarang juga. Pakcik macam mana pakcik? Ni saya tak minta kebenaran. Tak apa. Itu masalah lain.
Kebenaran itu masalah lain, masalah hukum, itu undang-undang. Tapi hukum sah tak? Okey, Pak Cik pun kata, okey Mai Hanif, okey dia pun, okey aku nikahkan kamu Hanif dengan anak aku sekian-sekian dengan mas kawin sekian-sekian. Ada 2 orang saksi. Sah tak nikah? Sah. Undang-undang betul tak? Undang-undang salah. Inilah isunya. Isunya yang berlaku hari ini. Kalau benda tu memang sah, katalah Luno tu dibuat urusan transaksi jual beli yang jelas, tapi tak ada penipuan syariah. Dia halal tak halal. Cuma dia tidak bertepatan dengan undang-undang negara. Undang-undang tidak menentukan hukum. Betul-betul. Undang-undang tidak menentukan hukum. Ada undang-undang kata boleh, tapi benda tu haram. Judi, undang-undang kata boleh tak judi? Boleh. Tapi haram tak? Haram. Dia tetap haram. Macam tu ni. Okey Nif. Jelas Jadi saya menyerulah Nif, tinggallah korek trading tu Nif. Haram. InsyaAllah Nif InsyaAllah. Okey insyaAllah. Doa-doa banyak. Cuba malam-malam berdoa dengan Allah Ta'ala. Tunjukkan ya Allah. Aku tak tahu. Ada ustaz kata halal. Tapi ramai ustaz kata haram. Tolonglah kau tunjukkan ya. Minta betul-betul ya Allah. Ya Allah tolong merayu-rayu. Tunjuk minta. InsyaAllah Ta'ala buka hati ya Nif InsyaAllah. InsyaAllah. Amin ya Rab. Amin ya Rab. InsyaAllah. Saya pun still ada trade forex, tapi saya dah stop forex. Even pun saya stop sebab soalan yang pertama saya tadi tu lah. Macam mana pun saya balik pada BTC, Bitcoin currency. Dia still lagi currency. Nama-nama je. Ini kalau ni baca pandangan-pandangan ulama, tidak ada ulama mengatakan dia adalah currency. Dia bukan duit. Dia duit ni bila dia diiktiraf oleh negara sebagai currency, dia panggil legal tender. Legal tender tu baru dijadi currency dan dia akan berubah hukum dia. Ya, sebab saya macam okey, kalau BTC setakat pengetahuan saya yang saya baca dalam Ustaz. Even tu kita beli BTC, kita still lagi tak boleh pakai kat mana-mana. Maksud saya macam tu. So saya kata, kalau BTC tak boleh pakai mana-mana, bagi untuk saya, untuk diri saya tau. No point kalau saya invest juga kat BTC. Okey. Sebab saya tak boleh pakai. Dia gini Adif, sebab dia bukan currency. Kalau currency itu tidak ada masalah lah. Sebab dia adalah digital asset. Artinya kita boleh beli dan simpan dan tunggu harga dia naik. Macam kita beli saham juga, sama keadaan dia. Tapi kalau kita rasa tak selesa, tak payah. Maknanya kita buat. Saya tak kurang ada satu macam saya macam bercakap sikit lah. Tak mahal. Tak apa. It's okay. Macam Ustaz cakap, kita macam even saham yang setahu saya lah Ustaz. Even saham dia ada dia punya limit tau Ustaz. Yang saya tahu, contohlah kita beli saham macam saham syarikat, macam Tok Glove yang kat Malaysia ni. Once dia dah drop certain percent, dia akan keluar daripada board. Betul tak? Okay. Dia akan keluar daripada saham. So, itu kita consider as a 100% margin call. Margin call bagi saya ialah wallahualam, margin call ni kalau kita terlibat dengan leverage. Sebab kita masih memiliki walaupun dia dah keluar daripada itu. Cuma kita rugilah sebab saham tu jatuh kan. Kita rugi. Okey, dalam Islam, okey, untung rugi tidak dianggap sebagai satu perkara yang boleh menentukan hukum. Tidak. Dia kita pegang benda tu. Kalau macam kita beli Bitcoin contohnya, harga dia turun zero. Kita masih lagi pegang unit dia. Hak kita masih pegang. Sama juga saham. Walaupun dia dah keluar daripada ni, kita masih lagi pegang saham tu. Tapi tak ada nilai lah. Tak ada nilai. Bukan kita beli macam-macam forex ni, dia ada margin call sebagainya kan. Maknanya sebab tu kita miliki, kita memang betul-betul memiliki benda tu. Tidak ada masalah. Sebab tu kalau part tu saya kalau macam BTC, untuk diri saya, kalau benda tu kalau macam saya tak boleh guna untuk kegunaan harian saya lah. Saya kita lagi ke luar, sedangkan kita kat Malaysia, orang cerita pasal ada harap. Macam tu saya kalau macam tu, no point lah. Tak apa. Dia masing-masing punya pandangan. Tapi yang hukum, dia kena berpegang pada ulama. Okey? Kalau pandangan sendiri, tidak ada masalah. Kita nak ambil yang mana, kita rasa yakin, jalan. Tak yakin, jangan. Okey, Nif? Faham Ustaz. Terima kasih Nif. Terima kasih. Discussion yang bagus. Saya suka kalau tanya dengan cara yang baik kan. Saya pun nak belajar juga sebenarnya. Tak bagus. Itu bukan cara. Betul. Betul.
Ya betul betul. Betul Alif. Terima kasih. Saya tengok Hanif sangat bagus ya, sangat profesional lah. Cara tanya pun sangat beradab, bagus. Terima kasih Hanif. InsyaAllah mudah-mudahan dapat jodoh yang baik Hanif. InsyaAllah. Amin. Okey Hanif, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Okey, baik. Okey, Assalamualaikum. Okey, terima kasih Hanif. Okey, alhamdulillah bagus Hanif. Sangat bagus beradab. Okey, saya doakan supaya Hanif dapat jodoh cepat-cepat insya-Allah cuma saya juga harap Hanif tinggallah benda yang haram insya-Allah. Okey, ada lagi sahabat kita nak join, silakan. Okey, kita terima. Pak Tam Pak Tam. Okey, silakan. Bukan budak. Bukan budak. Orang tua lah ni. Silakan, bukan budak. Siapa ni? Budak bukan orang tua pun bukan. Allah, tengah-tengah lah ni, tengah-tengah. Tadi saya join tadi, baru dengar tadi waktu Ustaz bersembang dengan Hanif. Memang saya masuk kafe. Oh, tahu. Silakan Tan. Nak bagi apa ni? Nak bagi budak. Kan saja bukan nak puja ke nak. Okey, tahu, silakan. Okey, kita sembang-sembang je, bincang-bincang. Okey. Saya dengar jadi Ustaz kata pasal okey forex kita dah tentu faham lah. Jelas lah. Dan currency jadi memang tak boleh. Betul. Ni kalau macam tadi kan dia kata pasal Bitcoin dan ke currency BTC USD kan. Dia boleh trade kan? Boleh trade ke tak boleh? Okey. Dia trade tadi tidak ada masalah sebab kita memang dah pegang USDT tu. Kalau dalam hobi lah, contoh saya ambil contoh sebab saya yang lain tak tahu. Saya tak pernah terlibat dengan Binance, tak pernah dengan yang lain tapi dalam kalau hobi kita beli, katalah kita ada 1000 RM. Okey, kita beli USDT melalui P2P tau. Mana kita beli P2P, berapa harga dia kita beli dan kita akan dapat dalam wallet kita harga USDT. Berapa buat itu. Jadi daripada USDT itulah kita akan beli koin-koin yang lain. Okey, kita beli koin yang lain. So dia koin-koin yang apa nama ni, dia tidak nama duit tau. Walaupun nama dia duit, jadi bila tak ada duit dia terkeluar daripada hukum ribawi. Okey, dia bukan barang ribawi. Bila barang ribawi tidak ribawi, maka pertukaran tidak berlaku, tidak ada masalah. Walaupun dia berbeza dan sebagainya tidak ada masalah. Okey, walaupun ada penangguhan pun tidak ada masalah. Dia yang tak bolehnya barang ribawi. Duit currency ni dia barang ribawi. Dia tak boleh ada penangguhan. Antara duit dengan duit sajalah. Duit dengan duit, emas dengan emas, perak dengan perak, itu tak boleh. Tapi kalau currency dengan currency yang bukan currency lah, maknanya digital asset dengan digital asset berlaku perbezaan, tidak ada masalah. Okey, kalau macam itu pun boleh juga. Boleh. Jadi dalam platform yang sama, okey contoh. Ya. Sebab dia bukan currency, bukan duit. Jelas sebab dia kan ada contoh broker tu FX lah, dia bagi dalam tu ada banyak instrumen kan, ada forex, tu ada komponen lain-lain lah. So kiranya dalam banyak tu hanya kita beli forex sahajalah yang kita tak boleh. Okey, semua kategori trading yang melibatkan CFD halal haram. Apa-apa saja. Sebab CFD ni dia bukan menjual barang yang sebenar, hakikat tak. Betul kan? Setuju kan? So kiranya yang boleh kita kalau kita nak trade contoh gold USD tu tak boleh. Memang tak boleh. Tak boleh, haram. Dia termasuk juga walaupun gold sebab dia CFD. Dia bukan beli gold yang sebenar. Walaupun kita ada USD, kita beli gold. Tapi gold tak dapat kita miliki. Secara hakiki ataupun secara hukmi. Tak dapat kan? Bila tak dapat tak boleh. Sebab barang ribawi ni syarat dia kena terima secara fizikal, pegang betul ataupun secara hukum. Secara hukumnya maksud apa? Bila kita cakap kita guna USD, kita beli emas tu mesti dapat kita miliki yang sebenar. Walaupun mungkin kita tak ambil lagi, tapi kita boleh ambil anytime. Baru boleh. Macam tadi saya cakap kalau kripto dan currency boleh. Betul. Okey, sekarang ni masalah gold tu barang ribawi. Gold tu barang ribawi. Okey, dan USD pun barang ribawi. Dua-dua tu barang ribawi. Emas pun barang ribawi, duit tu pun USD pun barang ribawi. Jadi tak boleh.
Tapi kripto boleh. Kripto tak apa sebab dia bukan barang ribawi. Boleh tak kalau Ustaz? Sorry lah saya tak faham sangat ribawi. Okey, barang-barang yang disebut oleh Nabi ada 6 jenis barang yang boleh berlaku riba di dalamnya. Ribawi itu riba, asalnya daripada perkataan riba, yang mana kalau kita membuat pertukaran atau pembelian di antara barang-barang yang boleh berlaku riba dalamnya, contoh emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian biji-bijian, kemudian bali dengan bali, tamar dengan tamar, itu di antara barang-barang yang kalau bertukar dia tidak boleh berbeza. Dia boleh wajib diterima, itu Nabi cakap, bukan saya cakap ni. Nabi cakap syarat dia mestilah yadan biadin. Benda terima serta merta. Tidak boleh ada penangguhan. Bila penangguhan, maka dia jadi haram. Nampak? Okey, faham. Jadi masalah emas dengan USD ni dia sama-sama barang-barang yang boleh berlaku riba dalamnya. Bila boleh berlaku riba, dia kena tertakluk kepada peraturan yang Nabi sebut. Sebut apa dia Nabi kata? Tak boleh bertangguh. Kena serta-merta. Okey, bertangguh dia ada. Penerimaan tu dia boleh berlaku secara macam fizikal. Kita ada USD, kita beli online, kita beli emas online dan emas tu boleh kita terima secara hakikinya. Walaupun belum lagi terima, tapi kita boleh ambil emas tu bila-bila masa. Boleh kalau macam tu. Tapi kalau dia berdasarkan kepada hanya online saja, dia ada dekat platform dan kita memang tak boleh pun sampai bila-bila pun terima emas itu, maka haram hukum dia. Boleh faham itu kaedah dia. So kalau macam contoh kripto tu benda yang kita boleh nak cash out, macam mana pula? Tak, sebab kripto bukan barang ribawi. Okey, bila barang tidak terlibat dengan riba, maka tidak ada masalah. Dia masalah tadi, yang kes tadi contoh USD dengan GBP, dia sama barang-barang ribawi. Dia kena tertakluk pada undang-undang dia, peraturan dia. Emas dengan USD, dia sama-sama barang yang boleh berlaku riba dalamnya. So dia kena ikut peraturan dia. Mesti ada penerimaan yang sebenar. Tak ada penerimaan, tak sah jual beli, haram hukum dia. Okey, tapi Ustaz, sekarang kan kita boleh trade kripto dalam platform yang sama. Okey. Kalau dalam kripto, dia isunya yang tidak boleh tu produk dia. Bukan platform dia. Saya tak faham sangat dengan MT4, MT5 ni, tapi kalau trading tu secara spot, maknanya spot trade, contoh kita beli kripto dekat MT4, contoh boleh, kalau boleh lah. Dan kita beli secara maknanya kita tak pakai leverage. Okey, dia bukan CFD, kita beli trade, kita beli kripto contohnya, kita beli katalah Ethereum contoh, kita beli $1,000, dia terus masuk dalam wallet kita. Dia tidak guna CFD, okey? Kalau guna cash kita yang ada $1,000, kita beli $1,000 kripto, dia masuk direct dalam wallet kita dan wallet kita boleh pakai dan tidak ada MC, tak ada apa, maka itu boleh. Yang masalah sekarang ni dekat MT4, setakat yang saya faham, dia bukan dapat betul kripto tu, dia cuma nilai betul. Contoh kita depo $100. Yes. Tapi bukan kita depo $100 untuk Bitcoin yang kita nak. Yes, tapi dia tak dapat kan, dia tak masuk dalam wallet kan. Betul. Dia ada dekat platform. Jadi kalau tidak masuk dalam wallet, artinya jual beli itu tak sah. Faham? Itu sebab dia. Bukan apa. Maknanya ini Nabi sebut macam tu. Syarat yang Nabi sebut. Bukan saya sebut ni. Nabi yang sebut macam tu. Jadi kenapa ulama mengharamkan forex trading? Itulah antara punca yang paling utama lah. Itu yang paling utama punca dia. Jadi dia nak trade kripto bukan semestinya boleh trade dalam MT4 tu lah. Kalau MT4 tu memang dia boleh dapat betul kriptonya yang dia beli, dapat masuk dalam wallet, boleh. Tapi kalau masih lagi duduk dekat platform, tunggu harga naik, jual, tak boleh. Sebab dia tak cukup, dia tak ada, mana penerimaan tu tak ada. Macam yang Luno semua tu boleh Ustaz? Boleh. Sebab dia masuk dalam wallet kan? Masuk dalam wallet. Betul, masuk wallet. MT4 semua CFD. Kalau CFD semua tolak lah, tak boleh. Tak boleh. Kalau nak trade, pergi Luno, boleh pergi dekat Hobby, boleh pergi dekat Binance, boleh dekat apa yang lain-lain lah, exchange yang lain. Alright. Boleh jelas Jelas. Okey, lepas ni berhentilah insya-Allah ya.
InsyaAllah doa banyak-banyak, Allah Ta'ala buka pintu hati insyaAllah. Okey, insyaAllah. Terima kasih sahabat. Tan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat kita. Okey, bersama. Okey, terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Perbincangan yang sangat sihat, yang sangat bagus. Alhamdulillah. Okey. Sebab kita macam saya sebutkan, bukanlah kita nak cari siapa menang, siapa kalah. Tak. Kita nak cari kebenaran. Kalau dah memang Nabi cakap macam tu, so kita memang tak sukalah. Memang saya faham. Okey, bila kita dah mula dapat income, pendapatan yang bagus, kan, income dah mengubah nasib kita, kehidupan kita berubah, kita dah banyak duit, dah bahkan kita mungkin dah jadi jutawan. Tapi tanya diri kita sendiri baliklah. Kita tanya diri kita balik, patutkah kita terus menentang apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Patutkah kita sebagai orang Islam yang bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul, kita kata Muhammad Rasulullah tapi kita lawan Nabi? Patut tak kita buat macam tu? Cubalah sahabat-sahabat fikirkan. Okey, itu je sebenarnya, itu je. Itu saya nak, itu saja. Saya tak untung apa-apa pun kalau sahabat terus membuat maknanya terus terlibat dengan forex trading. Saya tak dapat apa-apa dan saya tak rugi apa-apa pun. Okey, kalau terus berhenti pun saya tak untung. Okey. Cuma kita nak sebutkan inilah sebabnya kenapa forex trading itu haram. Okay, Nabi kata haram, bukan saya kata haram. Okey. Baik. Ada sahabat tanya, apa patut buat dengan duit untung forex sebelumnya? Okey. Untuk maklumat sahabat-sahabat, kalau sekiranya kita memang dah trade dan kita dah untung, duit untung itu haram kita gunakan untuk peribadi. Peribadi tu apa dia? Termasuklah bayar kereta. Kita tak makan, kita bayar kereta. Tak boleh. Isi minyak kereta, haram. Buat servis kereta, haram. Sebab itu semuanya berbentuk peribadi. Beli makanan, beli apa namanya, makanan kita kata tak boleh. Sebab kita tahu, makan tak nak, masuk dalam perut kan. Okey, kita tak boleh buat apa-apa dia. Semua tak boleh untuk peribadi. Tapi kalau untuk kegunaan umum, boleh. Untuk bagi orang miskin, boleh. Tidak masalah. Untuk bagi kepada Baitul Mal, contohnya untuk diagih kepada orang yang memerlukan, boleh. Tidak ada masalah. Okey, Baitul Mal, boleh bagi dekat Baitul Mal. Boleh. Okey, insya-Allah. Tapi dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Sebab Allah Taala tidak akan menerima benda-benda yang haram. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Taala itu baik dan Allah Taala tak akan terima benda yang kecuali benda yang baik saja. Tapi lepas tak, itu kaedah cara kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duit forex tak boleh, tak boleh. Duit forex yang haram tak boleh guna masuk raya tak boleh. Walaupun sejuta pun tak boleh. Haram tetap haram. Dia tak akan jadi halal. Okey, ada soalan. Okey, koin Shiba haram. Okey, berdasarkan pada senarai yang saya terima, dia tidak termasuk dalam yang haram. Wallah alam. Kalau ada yang baru, sahabat-sahabat boleh tolong maklumkan. Tapi dalam berdasarkan kepada website yang kita refer, okey, apa nama website dia, saya pun lupa dah. Allahumma salli ala Muhammad. Ada guru-guru something lah macam tu. Dia tidak termasuk dalam yang haram dan juga tidak termasuk dalam yang syubhat. Tapi itu saya tak tahu bila punya itu. Setakat ni itulah rujukan kita. Tapi kalau ada sahabat-sahabat ada sumber-sumber yang terbaru yang ada pakar-pakar yang mengatakan bahawa dia adalah haram, maka boleh maklumkan kepada kita insya-Allah. Okey, saya pernah baca kat situ. Okey, bawakan Islamic Financial Guru, betul. Islamic Financial Guru. Okey, dia tidak memasukkan Shiba dalam senarai yang haram. Okey. Okey. Daila. Okey. Royal Q haram. Okey. Cuba masuk dekat live. Cuba masuk kat live. Daila, bagi tahu kita kenapa Royal Q haram. Okey, kita nak dengar hujah dia. Apa dia, ayat Quran, hadis ke, pandangan ulama ke, fatwa mana-mana. Daila. Dialah apa ni. Okey, boleh masuk dekat live tak? Okey. Boleh tolong masuk live, tolong bagi kita share sikit kat kita kenapa dia haram. Daila. Calling Daila. Daila ke Dila. Saya pun tak tahu macam-macam. Okey. Dapat info 8 bulan Royal Q akan buat event bersama Polis Diraja Malaysia. Wah, Polis Diraja Malaysia tu. Okey. Mana Daila ni? Okey, live.
Mana Daila tadi? Cepatlah masuk. Kita nak cari kebenaran. Kalau you all ada dalil yang jelas, okey bagi tahulah. Kita share kat sini. Okey? Okey, kenapa FCPO sahaja yang syariah, futures lain tak syariah? Okey, itu kena tanya apa. Saya pun tak berapa mahir sangat dengan FCPO ni, tapi memang betul ada ulama, ada pakar-pakar yang mengatakan dia harus sebabnya wallahualam. Antara sebab yang saya pernah terbaca atas dasar maslahah katanya. Maslahah untuk melindungi kelapa sawit katanya. Itu wallahualam, itu hujah dia. Hujah setengah yang mengatakan dia halal lah. Okey, sama juga macam ASB, ASN. ASB pada asalnya disebutkan pada haram sebab ada masih banyak beberapa peratus more than 30% pelaburan PMB itu yang melibatkan ASN, ASB itu dalam instrumen yang tidak patuh syariah. Antaranya ialah Maybank Group. Okey, tapi bukan dalam judi arak sebagainya, tidaklah, tapi dalam benda-benda yang haram, benda-benda yang terlibat dengan riba. Tapi ulama Malaysia, mufti mengatakan dia harus atas dasar maslahah. Okey, maslahah untuk menjaga ekonomi umat Islam. Itu alasan yang mereka berikan. Jadi itu alasanlah. Okey, wallahu alam. Okey, Ustaz, apa hukum orang tu forex tapi tetap solat diterima? Bagi saya, kalau orang yang dia ada beginilah keadaan dia. Okey, terima tak terima tu kerja Allah SWT. Saya tak boleh menghukum orang forex, maknanya solat dia tidak diterima. Tapi orang yang solatnya diterima, jiwanya akan bersih. Orang yang solatnya diterima oleh Allah SWT, jiwanya akan tidak suka kepada benda-benda yang haram. Okey, orang yang solat, kalau solatnya diterima, akan berjaya mencegah dia daripada perkara keji dan mungkar. Itu hakikat solat yang sebenar. Kalau orang tu solat dalam masa-masa yang sama dia buat benda haram, secara umumnya kita boleh katakan, secara umum bukan khusus kepada orang yang terlibat dengan forex. Secara umumnya, solatnya tidak diterima oleh Allah SWT kerana solat yang baik, yang bagus, dia akan ada kekuatan tersendiri, ruh dalamnya, dia akan berjaya menjauhkan diri dia daripada perkara-perkara yang haram. Itu secara umum. Saya tidak mengatakan orang yang terlibat dengan forex ini solat dia tak terima, tak. Tapi secara umumnya begitu. Sebab Allah Taala dah sebut dengan jelas dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu dia akan mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Jadi selagi mana solat itu tidak boleh mencegah perkara keji dan mungkar, artinya solat itu tidak diterima, tidak dinilai di sisi Allah SWT secara umumnya. Begitu wallahu a'lam. Okey, crypto trading tak sama sahabat crypto trading, bila kita trade crypto, kita memang dapat coin yang kita beli. Okey, dan kita boleh gunakan coin itu. Okey, tapi dalam forex trading, bila kita trade USD GBP contohnya, GBP itu tidak boleh kita gunakan. Tak boleh kita nak transfer kepada siapa-siapa, kita tak boleh guna untuk shopping dan sebagainya. Maka dia adalah berbeza. Forex trading haram, crypto trading adalah halal, syarat bukan CFD. Kalau CFD, walaupun kripto, dia tetap haram kerana dia tidak mematuhi syarat jual beli yang sebenar. Okey, wallahu alam. Okey, apa cara Ustaz bagi membuang segala unsur-unsur yang menyebabkan forex itu? Okey, setakat ini, setakat pemerhatian saya cuba mendaftar dengan ICM. Okey, akaun Islamik dia memang setakat ini dalam akaun Islamik dia tidak ada riba. Okey, saya akui benda tu. Sebab apa? Sebab dia sudah tidak ada overnight charges ataupun swap, dan dia juga tidak ada leverage. Kita boleh pilih 1,000, kita ada trade, kita boleh trade 1,000. Dan dia tidak ada overnight charge. Tapi nak maklumkan juga, saya juga bertanya kepada Avatrade. Saya ada hantar email Avatrade. Dia memaklumkan, saya tanya, boleh tak kita simpan kita punya, kalau kita open position, kita buy GBP contohnya USD, kita buy GBP. Boleh tak kita simpan selama-lamanya? Maknanya selagi mana dia tak naik, kita tak jual. Boleh tak? Jawapannya no. Dia bagi tempoh 1 minggu saja. Kalau dia tak jual, dia akan force that. Dia akan tutup secara sendiri. Dan ini bercanggah dengan konsep jual beli. Konsep jual beli yang sebenar, kita hak kita lah. Kita nak simpan kat situ. Kita dah beli hak kita. Tapi ini tidak berlaku walaupun namanya akaun Islami.
Okey. Baik. Tetapi haramnya forex trading ni bukan sekat tidak ada riba. Okey, orang yang bukan Islam dia tengok oh riba tak boleh, dia pun buat riba. Tapi pada hakikat jual beli itu sendiri tidak sah. Okey. Haram juga jual beli itu sebab apa? Sebab dia tidak ada at-taqabud. Penerimaan sebenarnya tidak wujud. Yang saya banyak ulang-ulang tadi dah sebut Jadi saya tak akan ulang lagi sebab benda tu benda yang sama Okey, CFD tu macam mana Ustaz? Okey, secara simple CFD ni kita beli satu barang dan barang itu tidak kita dapat secara hakiki ataupun secara hukum. Hakiki ni kita pegang betul. Secara hukumi macam kita beli apanya top up lah contohnya. Itu secara hukum. Kita tak terima top up, kita tak pegang top up, tak ada orang pegang top up kan. Jadi kita dapat top up tu dia masuk dalam handphone kita, maka itu secara hukumnya dah dianggap sebagai telah pun menerima. Tetapi dalam forex trading tidak wujud. Kita beli GBP itu tidak dapat kita miliki secara hakiki ataupun secara hukum. Artinya GBP itu memang ada dekat platform, ada nilai dia, tetapi GBP itu tidak boleh dikeluarkan. Tidak boleh juga contohnya ditransfer pada orang lain. Tidak boleh juga nak buat shopping, tak boleh. GBP itu dia cuma beli nilainya saja, bukan GBP yang sebenar. Kalau dia beli GBP yang sebenar, dia boleh dihantar ke mana-mana ataupun di transfer kepada mana-mana. Barulah ada hakikat. Sebab itulah saya sebutkan tadi, ada sahabat yang tanya, apakah unsur penjualan forex itu haram? Itu di antaranya. Kalau sekiranya dia boleh diislamkan, forex trading ni boleh islamkan, tadi riba dah tak ada contohnya. Kemudian leverage pun dah tak ada. Selamatlah dari satu sudut. Tapi kalau satu lagi perkara boleh buat, saya akan masuk insya-Allah forex trading ni. Kalau brokers boleh menyediakan wang yang sebenar. Contohnya saya beli GBP, saya dapat GBP macam saya beli cryptocurrency, saya beli, bila beli je, bayar je, dia terus masuk dalam wallet saya. Wallet namakan GBP wallet contohnya. Dia masuk, dan saya boleh guna duit tu bila-bila masa, saya boleh hantar pada siapa-siapa. Okey, saya boleh buat saya boleh contohnya transfer, saya juga boleh buat shopping, boleh beli barang apa-apa sebagainya, maka itu barulah dibolehkan. CFD artinya kita membeli nilai saja, tapi bukan barangan yang sebenar. Bukan kita beli, contohnya kita beli GBP, duit Great Britain, kita tak dapat duit Great Britain tu. Kita cuma dapat nilainya saja. Maka itulah dinamakan CFD. Wallahu a'lam. Betul. Betul. Barang yang dijual sebenarnya tidak wujud. Dia cuma ada nilai saja. Bukan, saya bukan pakar. Saya bukan pakar. Apa yang saya cakap ini bergantung kepada apa yang dikatakan oleh para pakar. Saya bukan pakar. Saya cuma berkongsi apa yang dikongsikan oleh pakar. Berkongsi apa yang dikatakan oleh pakar tidak menjadikan kita seorang yang pakar. Okey? Biar jelas jelas. Nanti rujuk pada saya pula. Jangan rujuk pada saya. Saya bukan pakar. Rujuklah pada Datuk Pakar contohnya, Dr. Zarudin. Itu pakar. Saya bukan pakar. Kalau kita dah masuk forex untung, boleh ke kita just ambil modal? Yes, modal boleh diambil, untung kita derma, berilah kepada mereka-mereka yang memerlukan, tidak apa, tapi jangan gunakan untuk tujuan persendirian, tak boleh. Untuk tujuan persendirian tak boleh Okey. Robot tu apa? Robot tu siapa? Robot tu bukan siapa-siapa. Robot ni adalah cuma apps yang kita gunakan untuk memudahkan urusan kita. Okey? Ada negara yang menghalal. Negara yang membolehkan ada, menghalal tak ada. Tak ada negara yang halalkan. Halal dengan boleh ataupun legalize ataupun apa dipanggil apa ya? Allahumma salli ala Muhammad. Lupa dia punya tu. Dia punya istilahnya. Maknanya yang legalize lain dia melegalkan benda tu, itu lain dengan hukum Tapi negara yang menghalal, yang menjadikan dia buat, contoh ada fatwa mufti mengatakan dia halal, tidak ada. Okey, bank Malaysia trade boleh je. Okey, bank trade kalau bank Islam tidak ada. Kalau bank Islam tidak ada. Kalau nak tiru bank yang tidak Islam, itu terpulang pada masing-masing. Sebab our regulator, I forgot that particular word. Dia sama lebih kurang legalize dengan regulated lah. Legalize, dia legalkan benda tu, ataupun mungkin juga regulated letakkan regulation tertentu. Okey. Alright. Saya terangkan forex je.
Ada orang tanya tentang forex, okey jawablah forex. Takkan jawab tentang apa nama benda lain pula. Okey? Yang marah-marah kat siapa? Okey? Betul. Tegur-tegur tak faham kan? Alright. Okey, masa depan Bitcoin. Okey, jom sembang. Siapa ada ilmu tentang Bitcoin boleh share. Okey, IC kalau modal itu withdraw sekali dalam platform forex. Dalam platform forex tak boleh. Okey, tapi kalau dah memang masuk dalam platform forex, memang withdraw pun melalui platform tu lah kan. Mana tidak boleh guna platform lain, dah keluar. Contohnya kalau merujuk kepada mereka yang dah buat trading, dah untung nak keluarkan memang melalui platform forex, keluar dan berilah kepada orang-orang yang memerlukan. Jangan guna untuk tujuan peribadi, tak boleh, haram Okey, hukum trade coin tidak ada masalah, tapi syaratnya bukan ada CFD IB forex, okey. Betul. Memang payah saya sebutkan memang payah kalau kita dah dapat untung, kita walaupun akhirnya kita tahu benda tu haram, memang payah untuk tinggalkan. Memang tak dapat dinafikan. Tapi sahabat-sahabat kena tanyalah. Sama nak tanya kita untung dunia ke untung akhirat. Bagi saya kalau orang yang apa namanya sanggup mengorbankan diri dia keuntungan-keuntungan yang dia dah dapat banyak, kemudian keluarkan duit itu semua bagikan kepada orang miskin, subhanallah, itu pengorbanan yang sangat besar, yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Korbanlah sahabat-sahabat korbankan Okey, no modal pun tak boleh ambil. Okey, modal tak boleh ambil, nasiblah tak macam mana. You all masuk tempat haram. Okey, itulah di antara kesan dia. Okey. Ustaz ni IB ke? Okey, bukan. Saya bukan IB Bukan IB Forex, bukan IB apa-apa. Tapi saya buat affiliate dalam OYQ. Okey? Saya buat juga ajak kawan-kawan yang ada duit untuk melabur. Okey, saya dapatlah. Alhamdulillah dapat keuntungan, tidak ada masalah. Kita buat benda halal, kalau diberikan upah atas kerja kita yang halal, maka tidak ada masalah. Okey? Macam mana Bitcoin boleh jadi halal? Kerana ulama kata halal, pakar kata halal, kita halal lah. Kita bukan pakar, so kita ikut kata pakar. Senang kan? Public gold tidak ada masalah. Okey, dia ada finance syariah, tidak ada masalah. Boleh. Quantum metal pun bagus. Nak masuk, nak beli emas, boleh pergi dekat bio saya. Nak join Roy Kayu pun boleh juga. Pergi dekat bio saya tu, insyaAllah. Boleh kita sama-sama bincang. Alright. ICM dia adalah platform. Tapi setakat yang saya tahu dalam ICM semuanya berdasarkan CFD. Okey, bila CFD semuanya haram. Okey. IB forex haram. Okey, IB kalau buat benda halal, halal. Kalau buat benda haram, haram. Okey. Imam Hanim, masya-Allah. Ahlan wa sahlan Imam. Okey, Ustaz cerita pasal degree pendidikan. Okey, degree pendidikan siapa tu? Saya punya ke siapa punya? Okey, degree saya rendah, tak ada, biasa-biasa je. Saya lulus pun Azhar je. Okey, syariah. PhD saya dekat Scotland. Undang-undang jenayah syariah. Okey, tak adalah tinggi mana sangat Dulu ada video Ustaz cakap ICM. Okey, ICM kalau saya kata, bukan secara umum ICM kalau tradingnya tidak melibatkan CFD, maka tidak ada masalah. Okey. Alright. Jadi broker halal tak Ustaz? Kalau broker benda yang halal tidak ada masalah. Okey. Okey, kalau benda halal tidak ada masalah. Okey. Mereka nak masuk musim jumpa Ustaz, boleh insya-Allah. Boleh insya-Allah nak jumpa boleh insya-Allah datang musim. Kalau public gold kena bayar zakat juga untuk beberapa haul. Okey. Cukup haul setahun kita simpan, cukup dia punya apa nama ni dia punya nisab dia banyak jugalah. Dia berapa belas ribu kalau tak salah saya dalam 12,000 macam itulah. Robot scalping saya tak faham apa istilah scalping, saya pun dah lupa dah jadi saya tak boleh jawab Kenapa buat PhD Scotland? Senang pas ke? Mungkin je kot, mungkin senang. Kalau buat Azhar mungkin 20 tahun baru habis PhD. Jadi buat Scotland mudah sikit insya-Allah. Saya buat 3 tahun 4 tahun lulus alhamdulillah. Saya apply pendidikan Islam musim. Pendidikan Islam musim kat mana pendidikan sebab kita ada syariah undang-undang, fiqh muamalat. Saya tak dengar pula pendidikan Islam USIM
Broker hartanah okey, tidak ada masalah. Kalau buat benda yang halal, dia halal, tidak ada masalah. Kalau buat benda haram, broker haram lah. Fakulti Pengajian Islam. Dekat itu pengajian Islam tak ada. Fakulti Pengajian Islam tak ada kat USIM. Okey. Tak ada fakulti. Kita ada fakulti syariah undang-undang, kita ada fakulti fiqh muamalat, kita ada fakulti pengajian utama, kita ada fakulti architecture, kita ada engineering. Okey. Okey, CFD saya dah jelaskan tadi ya. CFD adalah kita membeli nilai saja tapi bukan beli aset yang sebenar. Contohnya kita beli emas. Emas tak dapat. Kita cuma dapat nilai saja. Kita beli emas, dapat beberapa gram tapi emas tu memang tak dapat kita pegang. Tak dapat kita miliki secara sebenar. Okey, maka itu dipanggil CFD ya. Dipanggil contract for difference ya. Ustaz push rank tak? Tak, saya tak ada push-push ya. Saya tak ada beli-beli pun. Saya tak ada beli-beli pun. So apa yang dapatlah saya bantu sahabat ada tim-tim saya supaya mereka maknanya berjaya, maka saya yakin bila mereka berjaya, tim saya berjaya, saya pun akan berjaya lah. Mudah je kan? Jadi saya boleh berniaga kripto, apa je perniagaan yang melibatkan kripto halal. Terima kasih. Bukan semua kripto halal, sahabat-sahabat kena perhati juga. Okey. Tengok ada pakar-pakar yang telah pun mengkategorikan kripto ni halal dan haram. Kalau yang haram jangan dekatlah. Kalau public go GAP okey halal tidak masalah. GAP dekat public go tidak ada masalah. Okey. Ustaz boleh beritahu tak SOP dalam forex? Okey, setakat saya tahu antaranya ialah kena daftar. Okey, kena daftar. Dan kalau tak silap saya juga kena buat verification, ada ID verification sebagainya. Okey, kalau dah kena ada bank account, setakat yang saya kata daftarlah, daftar dan masuk duit depo lah. Tapi masalahnya haram lah. Okey, haram Okey sahabat-sahabat, okey kita dah agak lama juga, dah dekat pukul 12. Besok saya kerja. Okey, saya rasa cukuplah ya untuk malam ni. Terima kasih banyak-banyak pada sahabat-sahabat yang bersama kita, yang berbincang dengan bagus. Alhamdulillah. Okey, kalau ada yang tersesat sikit tu, yang tersalah-salah kata tu, tak apalah nak buat macam ni kan. Takkan ada semua manusia baik kan. Ada manusia-manusia yang kadang-kadang dia tak dapat kontrol dia punya dia punya emosi dia. Kadang-kadang dia marah sebab kita kata forex tu haram, dia nak kata forex halal. Nak kata halal macam mana sebab benda tu jelas haram kan. Jadi terima kasih banyak-banyak. Jadi kita doakan sahabat-sahabat yang masih lagi berada bersama dengan forex trading, insaflah, bertaubatlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu taala. Okey, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita yang lepas, dan kalau ada keuntungan apa-apa, okey, berilah kepada sahabat-sahabat kita yang memerlukan dan jangan guna untuk diri sendiri. Okey sahabat-sahabat, itu saja untuk malam ni. Insya-Allah kalau ada soalan-soalan kita akan buka live lagi insya-Allah, mudah-mudahan. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang Allah kelemahan saya sendiri, minta maaf banyak-banyak kalau ada tersilap. Okey, saya minta maaf banyak-banyak Okey sahabat-sahabat, kita tutup dengan tasbih kafarah surah Al-Asr insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak sahabat. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Selamat malam. Assalamualaikum.